Macam mana kita nak reda? Sayang, secara ringkas dan padat untuk diorang untuk reda. Ringkas, padat, terperinci, deep, makan dalam. Saya tak pandai nak bagi benda tu macam awak. Kalau saya, penjelasan saya panjang. Tapi Yelah, subhanallah, redha tu kan termasuk dalam rukun iman kan. Percaya pada qada dan qadar. Semua yang Allah tuliskan tu adalah qada dan qadar ataupun tertulis untuk kita. Dan kita kena percaya apa yang ditulis dan ditentukan itu adalah Allah yang terbaik. Tu je lah. Masya-Allah. Kata nak ringkas kan? Nak ringkas. Terima kasih Zakia. Apa nama ni? Zakia apa nama dia ni? Yang bagi gift banyak sangat ni. Zakia Irawan. Betul. Ketentuan qada dan qadar, kebaikan dan keburukan itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab takdir ditulis ketika mana kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Semua dah tertulis. Kahwin dengan siapa, rezeki makan apa, mati bila. So apabila terjadinya sesuatu di dalam kehidupan kita, kita anggap sahaja itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita menganggap ujian musibah itu daripada Allah, maka kita akan rasa redha begitu. Tapi kalau kita rasa macam, oh kau lah buat aku, kau lah kata kat aku, kau lah hina aku, kita asyik menyalahkan manusia yang lain, maka tidak ada redha. Kita nak orang sayang kita, kita nak orang menerima kita, tetapi kita tak boleh menerima diri sendiri. Kita tidak boleh sayang diri kita sendiri, kita nak orang lain sayang kita. Maka tidak adil untuk diri kita sendiri. Maka yang pertama sekali, sayang, redha, berkasih untuk diri sendiri dulu sebelum orang lain boleh terima dan sayang kita begitu. Jadi, nak sayang. Alright. Alhamdulillah. Nak sabar dengan mertua asyik menyindir 13 tahun dah naik bosan. Tanya. Oh, saya tak ada pula mertua yang begitu. Alhamdulillah. Mama awak sangat-sangat baik dan menerima lah. Masya Allah, mama awak antara wanita yang lembut lah yang pernah saya jumpa. Orangnya sabar. Kalau dia tegur pun, dia tegur fun, faham tak? Dia tak tegur dengan secara serius sebab kita tak selesa dengan dia, tak ada. So tu saya lagi senang kalau mama ada di rumah. Ni bila mama safar ke tempat lain pula hari ni, saya jadi rasa macam mati kutu nak buat apa mama tak ada. Gitu. Jadi mama saya pergi ke Pulau Pinang, balik ke rumah adik ipar saya ataupun terima kasih bagi gift sampai kita dah dapat apa tu sayang, macam syuk apa tu kat atas ni, saya pun tak tahu nak sebut apa. Bagaimana kita nak bersabar dengan sindiran dengan ibu mertua dan sebagainya. Maka itulah ujian dalam kehidupan kita. Sebab kita ni kena sentiasa dalam hidup ni, kita tak boleh compare. Oh kau macam ni, aku macam ni. Kadang kita tengok orang tu bahagia, kita tak tahu dalam kehidupan dia tu apa yang dia diuji dalam kehidupan dia. Mungkin dia diuji tak ada anak, 10 tahun, 20 tahun tak ada anak. Tapi awak diuji dapat mertua yang mulut laser. Ada orang dia tak dapat mertua mulut laser, tapi dia dapat adik-beradik berpecah belah. Jadi dalam kehidupan kita ni, kita kena redha lah, kita kena bersabar dengan ujian tersebut. Kalau kita tidak ada ujian dalam kehidupan, maksudnya kehidupan ni kosong. Kosong lah. Sebab bagi saya, pendapat saya, apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud Allah sedang memberi perhatian kepada kita. Di antara ramai orang, Allah bagi ujian pada kita. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah di antara kita dengan Allah adalah dahi dengan tempat sujud. InsyaAllah, banyaknya kita sujud, banyaknya kita berdoa, banyaknya pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan ada jalan penyelesaiannya begitu, insya-Allah. Jadi kakak yang ada masalah dengan mak mertua yang suka menyindir, suka perli, suka mulut laser tu, ala kulli hal, akak kena rasakan orang lain lebih jauh lagi kehidupannya, ujiannya. Ada orang yang 20 tahun kahwin tidak ada zuriat. Kalau saya minta kakak-kakak yang komen, mesti lagi hebat ujiannya. Begitu juga dengan saudara-saudara kita di Palestin. Bukan setakat mak mertua dia mulut laser, mak mertua dia meninggal terus. Syahid terus. Mak dia pun syahid terus. Anak dia pun syahid terus. Jadi ala kulli hal, kita kena bersyukur apa yang kita ada, teruskan kehidupan, teruskan berdoa, teruskan bersujud kepada Allah. Syukur masih ada suami yang baik, masih ada anak-anak yang baik. Teruskan insya-Allah. Orang duk tanya kenapa saya duduk bawah. Saya pilih duduk bawah awak. Kesian awak. Teruskan. Dah sayang. Okey. Mic ni satu je. Itulah dia. Lengur dah kaki member. Kaki saya tak lengur pun sebenarnya. Saya yang pilih untuk duduk bawah. Sebab apa? Memang tadi suami saya suruh saya duduk dekat sebelah, dekat sofa ni. Tapi sebab angle tak berapa cantik. Jadi saya lebih suka duduk bawah. Jadi angle saya pun nampak cantik. So nampaklah macam vibe ambil gambar posing raya gitu macam ni. Okay. So tak payah nak buat any speculation kenapa suami saya ni suruh saya duduk bawah ke. Ini pilihan saya. Ya betul lah tu. Saya teringat dari satu kisah Luqmanul Hakim dengan anak dia. Luqmanul Hakim ni ada seorang anak. Dan Luqmanul Hakim ini adalah seorang yang bijak. Ketika mana Luqmanul Hakim bersama anak dia ni naik seekor kedai bermusafir jauh. Dan kemudian ketika mana bermusafir dia masuk dalam satu kampung. Saya boleh tutup lampu tak kat depan tu? Boleh. Lampu kat sinki tu dia dah meletup dah tu. Oh tadi awak buka.
Jadi ketika mana Luqmanul Hakim ini dengan anak dia bermusafir masuk dalam satu kampung. Jadi ketika itu Luqmanul Hakim menarik anak dia. Menarik seekor keldai, anak dia naik atas keldai, tarik. Masuk dalam kampung tu orang kata kat dia, bodoh punya anak, bodohnya bapak. Kau ni anak apa macam ni, kau tak hormat bapak kau suruh bapak kau tarik. Kemudian mendengar orang duk ngumpat, orang duk kata, tukarlah bapak dia naik keldai pula, anak dia tarik. Jalan depan sikit orang kata lagi, dia kata apa? Bapak ni kurang ajar, bapak ni bengong, bapak ni bodoh sebab suruh anak dia tarik, ayah dia duduk atas keldai. Kemudian turun pula. Kemudian bila dah dengar orang kata gitu, dua-dua tak naik keldai, dua-dua tarik keldai. Jalan depan sikit orang kata juga, bodohlah bapak dengan anak dia ni. Tak naik keldai pula, dah ada keldai, dah ada kenderaan, kau tak nak naik. Orang kata lagi. Dan kemudian jalan lagi depan kampung, lalas dua-dua orang, anak dengan bapak naik atas keldai, jalan terus di hadapan kampung lagi pun orang kata, bodohlah dua-dua ni, seksa binatang, menzalimi keldai dan sebagainya. Maka itulah kehidupan. Apa yang Luqmanul Hakim nak sampaikan kepada kita, itulah hakikat kehidupan. Jadi orang kadang suruh orang Hana duduk bawah, orang kata kalau saya duduk bawah, saya duduk atas pula, orang kata kenapa saya tak hormat awak. Jadi begitulah kehidupan. Saya tak tahu nak buat macam mana. Orang kata kita duduk bawah sama-sama. Kadang kita duduk bawah sama-sama, nanti susah nak tunjukkan nanti barang yang kita nak jual nanti. So saya macam aduh, masya-Allah. Tak tahu nak cakap macam mana. Jadi apa yang boleh kita ambil penceritaan, pengajaran dalam kisah Luqmanul Hakim, begitulah kehidupan. Mungkin anda pun berada dalam situasi yang sama. Mungkin buat ni salah, buat tu salah, buat ini salah, hok ni kata hok ni, mak kata hok ni, jiran pun cakap macam ni, sepupu cakap macam ni, adik-beradik cakap macam ni. Jadi macam-macam orang kata pandangan manusia begitu. Jadi saya rasa apa yang anda rasa betul, apa yang anda rasa Allah redha, apa yang kehidupan anda, keluarga anda, suami isteri mengatakan keputusan ini adalah keputusan yang baik, maka teruskan. Jadi sebelum saya live, saya memang minta Hana duduk di atas sofa dan saya memang siapkan sofa di sebelah kanan saya. Tapi Hana cakap tak cantiklah angle saya ni, jadi dia pilih duduk bawah. Jadi saya pun tak nak cakap apa. Jadi ala kulli hal, okey je, khair je. Isteri saya pun okey, saya pun okey. Kalau saya duduk bawah kan, kursi kat sini orang cakap aku bodoh pula, ada kursi tak boleh duduk atas. Aku duduk atas kursi pun, isteri aku duduk bawah pun aku cakap juga. Jadi tak tahu apa yang aku nak buat sekarang ni. Ala kulli hal, kita boleh ambil apa orang cakap, sikit sebanyaklah manfaat dalam live TikTok saya pada malam ini, begitu. Tak apalah, saya rasa tu sebagai hiburan untuk kita lah. Hiburan untuk kita lah. Selamat Hari Raya kalian. Duduk atas langsir lah PU. Itulah tu kan aku gayut dekat langsir ni. Jadi itulah kehidupan, itulah manusia ya. Boleh kita saya tak perlu nak sebut satu persatu lah, tapi korang yang berada dalam live ni boleh berfikir dengan baik, masih ada jiwa, masih ada perasaan, masih ada akal yang waras, bolehlah menilai. Apapun kita ni ialah begitulah kehidupannya. Tanya baju beli yang mana? Baik ada satu, jadi nak kena pas. Masya Allah. Baju ni sebenarnya pemberian daripada sahabat saya Bel Al-Yahya. Bel Al-Yahya. Bel. So dia bagi kat saya ni. Dia punya brand ke? Oh, cantik baju dia. Siapa nak pergi boleh pergi ke Bella lah sayang. Yelah, Bella dia dibahasakan dia Bel kan. Bel Al-Yahya, BA kan. Sharifah lah. Sharifah Al-Yahya kan. So dia hadiahkan kat saya ni masa saya nak buat khatam Quran sebelum saya nikah dengan awak tu. Saya pakai baju ni untuk khatam Quran di rumah Kak Umi Aida. Masa khatam Quran tu dia bagi hadiah. Dia cakap, Bel nak bagi baju dekat Hana ni untuk khatam Quran, boleh tak? Masya Allah, ahlan. So dia postkan pada saya. So saya pakai pada hari Sabtu tu, beberapa hari sebelum kita nikah tu. Masya Allah. Itulah dia. Ni baju daripada Bella Amara. Saya duduk atas. Tak nak lah. Saya tak nak duduk atas. Saya rasa saya duduk macam ni, saya sandar dekat sofa lagi sedap daripada saya duduk atas. Angle dekat tepi, kalian pun tak nampak saya dengan jelas. Baik saya duduk bawah, jadi kalian boleh nampak saya dengan jelas. Sian Hana sebenarnya bising duduk bawah. Masya Allah, tak adalah. Mungkin dia orang terlalu care kepada Hana ataupun dia orang mengambil berat tentang isteri saya. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang komen daripada dia orang ni bagus juga kan. Mungkin dia orang terlalu care, dia orang masuk caring. Jadi alhamdulillah dia orang mengambil berat tentang saya dan isteri saya. Alhamdulillah. Beg kuning tak ada ke? Tak ada. Kak Hana nak duduk santai. Beg kuning tak ada? Tak ada. Hana pernah belajar dekat mana Tarim? Kak Hana pernah pergi ke Hadramaut, ke Tarim, di Darul Zahra dan menziarahi ulama-ulama, awliya, wali-wali Allah di Hadramaut selama sebulan. Hampir sebulan. Cantik betul, Masya Allah. Raya mana tahun ni? InsyaAllah rahsia kita raya mana tahun ni. Tapi baju Melayu ni sangat cantik lah. Saya suka lah. Tapi walaupun asyik orang puji baju awak je, baju saya tak ada seorang pun. Tapi tak ada orang puji. Orang segan nak puji awak. Okey, dan Isyad boleh tak bagi kata-kata semangat untuk mulakan kerja setiap pagi? Bagaimana nak, dia begini. Apabila kita bangun pagi, kita kena baca doa lah, kita kena ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah kerana bagi aku hidup. Ramai orang mati tengah tidur. Jadi syukur kepada Allah. Kadang-kadang bila kita nak pergi kerja, nak pergi belajar, masuk kelas dan sebagainya, kadang-kadang rasa mandom, rasa letih. Orang Kedah kata mandom ni lembek. Mandom rasa. Jadi bagi saya
kalau nak kuat semangat ataupun nak bersemangat ketika pagi ni, kita kena ada niat yang penting lah. Niat kenapa aku bangun kerja, kenapa aku belajar. Yang penting ya, apabila kita berniat dalam sesuatu perkara tu, maka niat itulah akan memberikan jasad kita ni bekerja keras. Niat kenapa pergi kerja, cari rezeki kepada isteri aku. Bangun pagi, isteri tengah tidur lagi, kita bangun sebagai seorang lelaki, cari rezeki kepada anak, cari rezeki kepada isteri, cari rezeki kepada keluarga. Maka dengan disebabkan niat tersebutlah Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita bekerja. Jadi niat tu penting lah, sebab dalam hadis pun, dalam kitab Arba'in pun sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Barang siapa ketika mana seseorang itu melakukan sesuatu pasti dengan niat. Misalnya kalau dia niat kerana dunia dan perempuan dan seisi dunia, maka dia dapat tu je. Tapi kalau dia niat kerana Allah, dia akan dapat dua. Misal contoh, dia minum air, dia tak baca bismillah, dia minum saja, maka dia hilang haus tapi tak dapat pahala. Tapi kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia minum air, dia dapat dua, hilang haus, dapat pahala. Maka itulah agama kita mengajarkan kita tentang niat. Bang, doakan saya semoga dapat jodoh awal-awal. Duet semangat raya ke tu? Daerah sekedah kak, saya utara, dah macam suasana raya. Bang doakan insya-Allah. Kalau awak lelaki, doa untuk mendapat isteri cantik dan isteri solehah. Allah marzuqna zaujatun solihatun. Ya Allah, ya Tuhanku, rezekikanlah kepadaku isteri yang solehah dan cantik. Cantik tu penting. Kalau dia perempuan nak kahwin dengan lelaki yang soleh dan handsome, Allah marzuqna zaujun solihun wa jamilun. Allah marzuqna zaujun salihun wa jamilun. Kalau perempuan, Allah marzuqna zaujatun salihatun wa jamilatun. Jadi awak tak payah doa dah lah. Saya tak payah doa lah, sebab isteri saya masya-Allah dah cantik, dah solehah. Bang doakan saya dapat anak nombor 2. Awak kena doa pada kami dululah, sebab kami pun seorang pun belum ada. Ada Johnny je. Ada anak pertama pun seekor bulu-bulu warna orange. Dai tengah sakit gigi ni, ada doa tak? Baca bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Insya-Allah. Apa tu? Dia bagi gift banyaknya Zakiah ni. Masya-Allah. Ambil ayat putih, baca Al-Fatihah. Sayang, cantiknya baju wedding dia. Ni Ya baju ke? wedding dia ke? Ni siapa ni? Cantiknya. Dia ni model ke sayang? Orang baik lah. Masya-Allah. Nasihat penuntut ilmu. Menuntut ilmu ni masya-Allah, orang yang menuntut ilmu ni Allah bagi ganjaran ni besar. Banyak. Kita kan selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kebahagiaan kepadaku dunia wal akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat ni, kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maknanya nak kebahagiaan ni, kata Imam Syafi'i, kau nak bahagia dunia akhirat, kata Imam Syafi'i, dengan ilmu. Tidak ada kebahagiaan duit, harta, kecantikan, kehansaman. Kau banyak harta pun kau takkan bahagia. Tetapi kata Imam Syafi'i, ketika mana engkau mempunyai ilmu, insya-Allah kau bahagia. Nak bahagia dunia, ilmu. Nak bahagia akhirat, ilmu. Nak bahagia kedua-dua, dunia akhirat pun ilmu. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mempunyai harta, dia akan jaga harta tu. Tapi kalau dia ada ilmu, ilmu yang akan jaga dia. Dia tahu hukum haram, halal, harus, makruh. Maka ilmu yang akan menjaga dia. Tapi kalau dia ada harta, dia akan jaga harta tu. Dia simpan duit dia, dia simpan wallet dia, dia simpan telefon dia, dia jaga rumah, dia kunci kereta, dia jaga harta dia. Tapi ada ilmu, ilmu yang jaga dia. Maka itulah kelebihan ilmu. Jadi jangan penat untuk menuntut ilmu, sebab ilmu tu bagi kebahagiaan, dan ilmu itu adalah kunci segala-galanya. Dan Allah Ta'ala apa sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat, kan? Siapa yang menuntut ilmu, Allah akan angkat satu darjat. Orang yang menuntut ilmu ni, Allah akan angkat darajat dia beberapa darjat. Jadi tuntut ilmu, bahkan ulama kata kalau dia mengaji agama, ketika dia musafir, dia mengaji, dia belajar agama, mencari ilmu hadis, ilmu tafsir, buat degree dan sebagainya, menuntut ilmu di luar negara, di Mesir ke, di Maghribi ke, di mana-mana, ketika dia menuntut ilmu tu, dia mati dia syahid. Jadi alhamdulillah, keutamaan, keagungan menuntut ilmu agama ni, ataupun menuntut ilmu lah orang kata hebat. Janji-janji Allah, janji Rasul, janji ulama, kata-kata orang soleh. Maka kita semangat, jangan pernah down, jangan pernah penat, jangan pernah letih aku nak hafal Quran, nak hafal tu, nak ambil degree dan sebagainya. Teruskan belajar. Thank you Manja. Thank you semua yang doakan abang. Terima kasih Bi. Doakan siapa yang diuji dengan rumah tangga. Tadi ada tanya, isteri dia minta lepaskan secara baik, macam mana nak buat dia tak nak lepaskan. Kadang-kadang bila pasangan sudah tawar hati, tadi saya dengar ada tanya macam mana nak buat isteri dia minta dilepaskan secara baik. Masya Allah, saya simpati dengan apa yang berlaku kepada rumah tangga tuan, dan saya juga minta dipermudahkan urusan dan dibukakan semula hati isteri tuan untuk menerima tuan kembali. Tapi itulah hakikatnya, kadang-kadang bila hati ni dah tidak ada, susah untuk kita pujuk. Cuma perempuan ni dia, sebenarnya perempuan ni nak kata dia complicated pun tidak. Kadang-kadang perempuan ni mungkin ada benda yang dah lama dia simpan, yang mungkin dia dah bagi dah sebenarnya hint tu. Maksudnya mungkin ada benda yang dia nak minta tuan ubah barangkali, tapi tuan mungkin tidak nak mengubah sikap tersebut. Sebenarnya kalau betul-betul nakkan isteri tu kembali,
Tuan tak boleh tunjukkan yang Tuan nak menang, tidak. Tuan kena rendahkan ego Tuan. Tuan pujuk cara baik. Ambil balik hati isteri tu, ajak isteri tu kembali dating ke, bagi hadiah yang mungkin dia suka, pujuk dengan lembut, bukan dengan berkasar. Sebab apa? Bila kita tunjukkan kekerasan, kita akan menang pun. Hakikatnya kita dapat nak menang hati dia pun. Dan sebenarnya ketika dan saat ini saya percaya dia tidak ada hati dengan Tuan dah. Dia dah tahu hati. Susah bila perempuan dah tahu hati ni sebenarnya. Jadi kena pujuk cara yang baik dan kena konsisten. Konsisten maknanya tunjuk kesungguhan untuk nak kembali, tunjuk kesungguhan untuk nak berubah. Sebab saya percaya ada benda yang dia simpan tu yang tidak tertunai oleh pihak Tuan. Begitu. Jadi insya-Allah saya doakan yang terbaik ya. InsyaAllah, insyaAllah. Betul lah, dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebutkan anak itu fitnah, isteri itu fitnah. Jadi keluarga ni adalah fitnah kepada kita. Fitnah lah. Belum tentu seorang ayah itu soleh, anak dia soleh. Fitnah lah, anak itu fitnah keluarga. Ala kulli hal, saya doakan semualah dalam keadaan baik. Yang mana dalam keadaan sakit Allah sembuhkan. Yang mana dalam keadaan jiwanya sakit, jiwanya penuh dengan kesempitan, Allah luaskan. Sebab saya pernah disebutkan oleh guru saya lah, Ustaz Zulkifli, dia kata, kalau ketika mana hati anda ni dalam keadaan sempit, dalam keadaan serabut, maka carilah tempat yang luas. Apa dia? Tengok langit, tengok lautan, tengok benda-benda yang luas. Kemudian malam baca Quran. InsyaAllah Allah bagi ketenangan. Mendengar nasihat-nasihat daripada orang tua, daripada orang yang berilmu, supaya hati kita ini tenang. Dan luah kepada orang yang betul. Jangan kita pergi cari orang yang salah. Sahabat yang mana cari orang yang betul untuk kita meluahkan sesuatu. Ubat gegat, carilah saya. Semoga abang, amin. Terima kasih Nurfar, tidak henti-henti air zam-zam yang jazakallah khair Nurfar. Semoga doa itu kembali kepada awak juga. Sebab mendoakan kepada orang lain, saya mendapat satu ijazah daripada guru saya untuk, korang nak tak saya bagi satu tips bagaimana nak Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Ketika anda doa, doa tu kabul terus. Nak tak? Nak. Guru saya pesan, doa yang paling dimakbulkan oleh Allah, doa yang paling makbul adalah ketika mana awak berdoa, orang tu tak tahu yang awak berdoa kepada dia. Contoh suka dia, saya suka isteri saya lah, saya pun doa malam-malam, dia tak tahu. Ya Allah Tuhanku, bagilah aku jadi suami Hana. Dia tak tahu pun, dan saya tak pernah bagi tahu dia pun. Maka itulah doa yang paling makbul di sisi Allah Ta'ala. Betul, kadang-kadang kita, semalam aku doakan kau. Doa tu dia kuranglah sikit, dah bagi tahu. Tapi doa yang tak bagi tahu, itulah doa yang Allah Ta'ala kabulkan terus. Itu. Nombor 2, doa yang paling dimakbulkan, paling termakbul adalah doa mak. Doa orang tua kita. Sebab tu kalau kata Habib Salim Syatiri, ketika mana orang duk serbu pada dia, duk salam cium tangan dia, Habib Salim, Habib doakan saya, dia marah. Kenapa kau minta doa pada aku? Minta doa kepada orang yang berada di dalam rumahmu. Siapa dia? Mak kamu. Sebab mak kamu adalah kunci doa yang paling kuat. Walaupun mak kau tu jahat, walaupun mak kau tu mulut leza, walaupun mak kau suka merendahkan kau depan orang, walaupun mak kau tu kata kau pemalas, walaupun mak kau ni mulut, orang kata mulut jahat, mulut longkang, tetap mulut dia, lidah, lisan dia itu, ketika dia mengangkat tangan berdoa pada Allah, confirm Allah terima doa dia. Jadi yang mana masih ada mak, teruskan berbuat baik kepada mak. Sebab saya pernah tengok satu trend dekat TikTok. Dia kata family dia broken, bapak dia pukul dia, bapak dia cemuh dia. Dia kata, apa guna ada bapak? Lepas tu dia buat slide, bapak dia tengking lagi tu. Orang pun komen lah, itu ini dan sebagainya. Itu antara satu benda tanda akhir zaman lah, anak yang menderhakai kepada orang. Walaupun bapak kita ni sejahat mana pun, seteruk mana pun, pukul kita, hina kita, herdik kita, dia tetap bapak, dia tetap mak. Selagi mana anda mempunyai ibu dan ayah, maka berbaktilah kepada kedua orang tua ni. Ramai orang yang kehilangan kunci syurga dia. Bila mak dia tak ada, baru dia rasa hilang, baru dia rasa, ya Allah, kenapa lah masa mak aku hidup dulu aku tak pernah berbakti kepada dia. Waktu dia ada tu duk cemuh mak dia, duk hina, benci mak dia, duk tulis status pasal mak dia, duk tulis dalam TikTok dan sebagainya. Bila mak dia hilang, masa tu dia akan, baru dia rasa kehilangan. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua, terutamanya kepada mak. Sebab Nabi sebut ummi 3 kali. Kemudian barulah abi, abati dan sebagainya. Jangan kita wala taqul lahum uffin, janganlah kamu mengatakan ni apa sayang? Macam senah kau pasal bentak. Dalam Quran pun sebut janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu macam
Tak boleh. Dalam Quran Allah pun sebut, tak boleh kata lagu tu. Tapi kita berkatakan macam-macam, babi lah itu, anjing lah, macam-macam. Jadi mudah-mudahan kita dikategorikan, dikhususkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang baik, menjadi anak yang baik, anak yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Syaf. Apa BA? Babi lah maksudnya. Tak payah sebut dah lah. Tak payah sebut lah nama binatang dua ekor tu. Sebut kucing je. Tapi itu realitinya sayang. Itu realitinya. Okay. Mak ayah tak pernah pelihara kita dari kecil. Maka itulah ujian pada kita. Tapi saya kira ada satu lagi benda yang mungkin orang sering terlepas pandang sebenarnya kan. Doa, redha, doa seorang isteri kepada suaminya pun adalah antara doa yang makbul juga. Jadi Alhamdulillah kalau anda mungkin sudah tidak ada ibu dan ayah tapi anda ada suami. Jadi maksudnya tapi suami tu tak ada, kalau anda tidak ada ibu dan ayah tapi anda ada isteri, maka doa isteri anda tu boleh insya-Allah makbul. Minta isteri doakan. Subhanallah. Dan dan doa kalau anda tu seorang isteri, pastikan suami anda tu redha dengan anda dan insya-Allah doa anda, hajat anda akan makbul. Bila mana suami tu redha dengan anda, segala apa yang anda minta, segala apa yang anda doakan insya-Allah akan makbul. Dan suami pun kena berbuat baik dengan isteri. Sebab apa? Doa isteri tu makbul. Masya-Allah. So saya rasa tu antara orang yang sering kali pandang biasa, tapi hakikatnya doa seorang isteri dan juga redha seorang suami itu sangat-sangat penting. Jadi bila mana kita berbuat sesuatu, kita perlu tanya, adakah suami kita redha dengan kita? Ataupun suami pula, adakah isteriku bahagia denganku? Adakah aku membuat isteri aku terluka? Kadang-kadang mungkin kena check kenapa doa tu tak makbul, kenapa hajat tak terlaksana. Barangkali ada mungkin kita kecilkan hati pasangan kita. Begitu. Okey. Ada orang tanya lagi pasal awak duduk bawah. Okay. This is my most comfortable position. Okay, my husband has offered me to sit right next to him on the sofa, but I refused because it doesn't show my best angle. So I decided to sit down. So I hope you're satisfied with my answer. This is my choice. He has offered me the chair, but I refuse. Okay, alright. Nah. Amin ya Rabb. Terima kasih. Terima kasih LF Deria. Jazakallah khair. Terima kasih doanya. Moga anda juga, semoga doa itu berbalik kepada anda insya-Allah. Pengacara H Live, betul. Kak Hana dulu pengacara H Live, pembaca berita Awani. Banyaklah pengalaman dia dalam industri, pernah bekerja di Astro dan sebagainya lah. Terima kasih bagi gift. Amin ya Rabb. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Akak kalau nak bantuan type SOS. Apa SOS? Sebenarnya dia nak bagi tahu mungkin kadang-kadang saya sangat-sangat tak berkenan kalau ada yang cakap saya ni cuba untuk memberi bayangan bahawa saya ni ada masalah dengan suami. Banyak kali dah saya tengok orang komen-komen begitu. Hana, if you need help, blink twice lah. Hana, if you look uncomfortable. Hana, you look tired. Hana, you look as if you are forced. Tidak ada sesiapa yang memaksa saya untuk duduk di bawah. Tak ada sesiapa yang memaksa saya untuk berkahwin dengan suami saya. Kalau saya nak berkahwin, itu atas pilihan saya. Dan kalau saya nak, if I want to leave, dan itu pun adalah atas pilihan saya. Ya, saya cuma minta kalian untuk mendoakan mana-mana rumah tangga pun, rumah tangga saya ke, rumah tangga ibu dan ayah kalian ke, rumah tangga kalian ke, doakan yang baik-baik untuk rumah tangga orang. Sebab apa? Subhanallah, berkahwin ni adalah antara benda yang paling digalakkan dalam Islam dan antara ibadah yang terpanjang. Memang Allah kata akan ada ujian, tapi itulah dia. Kalau siapa dapat melepasi ujian ini, terutama isteri, anda boleh pilih mana-mana pintu syurga. Jadi subhanallah kan, tengok saja contoh Asia yang berkahwin dengan Firaun. Subhanallah, dipilih antara 4 wanita yang menjadi ketua syurga. Subhanallah. Jadi ini suami saya ni Masya Allah orangnya, dia menjaga saya dengan baik, nafkah saya dicukupkan, makan minum, tempat tinggal, semua yang saya nak digembirakan saya, beri saya nafkah zahir dan juga batin. Alhamdulillah, saya merasa nikmat sebagai seorang isteri walaupun saya ni berkahwin lambat. Alhamdulillah. Jadi janganlah bagi komen-komen seolah-olah anda tahu keadaan saya sebagai seorang isteri dan menjadi isterinya, dan jangan bagi komen seolah-olah boleh memberikan orang lain tanggapan yang tidak baik terhadap saya dan juga suami, terhadap rumah tangga saya. Saya minta jangan komen sebegitu ya. Sebab saya pun nak doakan yang baik-baik untuk rumah tangga kalian insya-Allah. Okey dah. Khalas. Ya. Jadi alhamdulillah. Begitulah. Itulah kehidupan. Kita tak boleh, ya bagi saya itulah. Kadang adakah hidup ini perlu mengikuti corak apa yang orang cakap. Jadi alhamdulillah saya bersama isteri saya pun syukur hidup yang sederhana, makan cukup.
happy, gembira, travel sana sini, khalas. Jadi apa yang kami buat live ni memberi sesuatu yang bermanfaat, kadang meniaga dan sebagainya. Narju an amin ya rab. Jazakallah khair fi WT. InsyaAllah semoga Kak Hana cepat-cepat dapat bayi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tak kata suara saya macam nak menangis sebab sebenarnya suara saya tengah serak. Apa? Suara saya tengah serak. Suara saya memang tengah serak dan memang nada suara saya memang begini. Jadi ialah ala kulli hal. Alhamdulillah. Jadi keluar air mata part cerita Allah suami dan doa isteri tadi, insya-Allah. Baik. InsyaAllah. Okey. Ni dia bagi apa ni? Terima kasih Azima, doakan saya ada baby. Terima kasih semua yang mendoakan zuriat, mendoakan kebahagiaan, mendoakan kesejahteraan, yang mendoakan kebaikan kepada saya dan isteri saya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah apa yang anda doakan berbalik kepada diri anda balik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi amin. Terima kasih Izzah Razi. Cik duduk atas bumbung. Syazwa Aswad. Duduk bawah pun jadi isu. Cik duduk atas bumbung pula. Masya-Allah. Terima kasih semua yang mendoakan. Alhamdulillah. Kak Hana pin jelas sebab apa duduk bawah. Perfume dah sampai tak menyesal. Terima kasih yang beli perfume. Jazakallah. Terima kasih Syaf. Kenapa bagi gift? Masya-Allah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Walaupun awak tak follow saya, awak bagi gift. Jazakallah khair jazak. Terima kasih. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi itulah sedikit sebanyak apa-apa yang anda ingin tanyakan kepada saya, kepada isteri saya, apa-apa kebaikan, apa-apa yang manfaat, apa-apa ilmu yang kita boleh kongsikan pada malam ini, sila tulis di ruangan komen. InsyaAllah kami cuba menjawab sebaik mungkin. Dan kalau kami tak tahu, kami akan jawab tak tahu. Dalam rezeki orang. Terima kasih. Terima kasih Syaf. Terima kasih Syaf. Terima kasih. Jazakumullah. Terima kasih banyak. Kak Ana, terima kasih. Terima kasih. Dan Isaac minta upgrade IQ. Thank you. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Nama saya ada IQ. Ikmal. IQMAL. Okay. Duduk berdiri lagi selesa. Apa saya nak cakap apa? Biasalah tu. Dia macam itulah. Kadang kita tak perlu menjawab sesuatu kepada orang yang melemparkan najis kepada kita. Sebab kadang orang yang berak kat tempat orang ni, selalulah jumpa kat R&R kan. Ni panggil orang macam ni lah. Dia jenis berak, lepas tu dia caw. Dia berak tempat orang, lepas tu dia pergi. Dia selalu jumpa lah. Kadang-kadang jumpa kat R&R tu macam emas terapung. Macam tu panggil dia. Jadi saya harapkan dalam live ni, masya-Allah, semua orang baik-baik, insya-Allah. Malam Jumaat ni saya cubalah menghidupkan antara sunnah-sunnah malam Jumaat ni kan. Kalau dekat Kedah, dekat Johor, kalau Jumaat esok cuti, jadi dia orang ada masa sikit. Ada orang baca Yasin malam Jumaat, ada orang buat maulid. Jadi saya ada masa, saya buat live untuk kita memenuhi masa kita dengan perkara-perkara manfaat. Cuba yalah buat perkara-perkara yang positif, mengambil manfaat daripada saya dan isteri saya. Itu bukan mas lah, itu bala. Dia lebih kurang macam tu lah. Ada orang dia jenis dia baling batu, dia tak ada muka. Dia sanggup menghabiskan masa untuk macam tu. Dia jenis baling batu, lepas tu dia sembunyi tangan. Dia tekan, tak ada muka, tak ada nama. Orang macam ni jangan buat kawan. Bila anda mempunyai kawan yang suka buat fake account, sejujurnya saya, kalau jenis ada kawan-kawan anda yang mempunyai, dia suka buat fake account, dia 5 fake account, jangan kawan dengan dia. Orang macam ni suka tikam belakang. Sebab saya mengalami pengalaman macam tu. Dia suka buat fake account. Hati-hati dengan orang macam ni. Orang macam ni memang tak boleh percaya. Kalau ada kawan macam ni, cuba untuk jauhkan daripada orang tersebut. Okay, salah ke kahwin muda and parents tak berkenan as students untuk kahwin awal? Boleh bagi pendapat? Macam mana sayang? Pasal isu kahwin muda. Salah ke kahwin muda and parents tak berkenan as students untuk kahwin awal? Boleh bagi pendapat? Kalau mungkin you boleh bagi pendapat. Masya Allah. Sebenarnya kadang-kadang kita kena faham kenapa sometimes certain parents mereka tu menentang anaknya untuk kahwin muda. Kahwin tu sangat baik, subhanallah. Satu amalan yang sangat digalakkan. Sebab Rasulullah kata, kadang-kadang Rasulullah cakap apa, kalau kita tak berkahwin ni tak mengaku umat ke sayang? Betul ke? Ke saya salah cakap? Maksudnya dia completekan agama lah. Maksudnya siapa yang berkahwin tu dia telah melengkapkan separuh daripada agamanya, subhanallah. Sangat digalakkan untuk berkahwin sebab ada banyak manfaat berkahwin. Tapi kadang-kadang kita kena faham, kalau kita jadi ibu dan ayah,
kita ada anak yang kita rasa anak kita ni ada banyak potensi, ada banyak peluang, yang mungkin dia rasa kalau anak aku kahwin ni akan terlepas peluang-peluang ni untuk anak aku. Barangkali a good education, a good opportunity untuk dia buat benda yang kalau dia kahwin dia tak dapat buat. Kan, ataupun a good career barangkali. Sebab kadang-kadang mak ayah ni kadang-kadang mereka nak anak dia ni buat segala apa yang mereka tak dapat nak buat masa dia orang muda-muda dulu. So I understand. So I faham kita kena letak duduk perkara tu dalam kita punya, dalam tempat parents kita tu. So saya tak cakap parents kita tu salah, parents kita tu ada betulnya, dan saya tak cakap pandangan kalian untuk kahwin muda tu salah, sebab memang betul kahwin muda tu bagus, baik. Sebab apa? Bila kalian muda, jadi baka kalian tu, genetik anak kalian itu lebih sihat, kan? Dan juga banyaklah kebaikannya bila kahwin muda. Maksudnya kalian tu akan lebih bertanggungjawab. Tapi kita juga kena faham standpoint ibu dan ayah kita. So this is where it's very important, sangat penting untuk ibu dan ayah dan juga anak berbincang. Apakah boleh ada jalan tengah? Okey, maknanya kalau I dapat achieve certain goal yang Umi dan Abah minta ni, apakah Umi dan Abah mengizinkan saya berkahwin dengan pasangan saya? So kita kena berbincang cara direct, cara orang dewasa. So kalau kalian pun tunjukkan dengan ibu dan ayah kalian yang kalian ni tak terima, membentak bila diorang cakap tak boleh, kalian membentak dengan cara anak-anak, lagilah nampak kalian tak bersedia untuk berkahwin. Cara korang portray diri kalian pun tak lengkap, tak meyakinkan. Macam mana mak ayah nak bagi kalian kahwin di usia muda? Jadi kena duduk berbincang baik-baik. So duduk, sebab subhanallah, insyaAllah kalau kita ni duduk berbincang, Umi Abah boleh tak saya nak cakap sikit, saya ni dah ada hasrat untuk berkahwin, you rasa I ni boleh tak berkahwin dengan pasangan I? Ini antara kita punya goal. Ini antara apa yang kami dah bincangkan. Apa boleh tak? Ataupun sebenarnya belum lagi cukup syarat begitu. Jadi bila bincang ni insyaAllah. So bila tak bincang tu, bila saling membentak, kita punya reaksi pun cepat sangat memberi reaksi yang tak baik. Jadi nampak sangat kita tu belum cukup matang untuk mengatasi masalah yang kecil itu. Belum lagi masalah besar dalam rumah tangga. Itulah pada pandangan saya lah. Okay. Nah, betul setuju. Maknanya kita kena membina kepercayaan kepada keluarga supaya keluarga itu memberi kebenaran kepada kita untuk berkahwin. Itu maksud Hana. Alhamdulillah saya berkahwin pada usia 21 tahun. 16 tahun dah kahwin. Lepas tu kedua orang tua, alhamdulillah, masya-Allah, betul, make sure kena ada ilmu. Macam mana nak bina kepercayaan? Macam mana cakap lah, cara kita bercakap, cara kita membawa diri. Cakap betul-betul yang kita ini sebagai seorang yang sudah boleh dipercayai oleh keluarga begitu. Nah, perkahwinan adalah satu tanggungjawab, betul. Alright. Allahumma salli ala Muhammad. Nak saya jawab apa sih? Yang mana? Okay. Ada yang tanya, ada baca pasal pengakuan student tu, dia dah berzina. Jadi dia mungkin sebenarnya kahwin bukanlah jalan penyelesaian kepada dosa yang telah pun dilakukan. Yang pertama, kena bertaubat dengan dosa tersebut. Jangan jadikan sebab parents tak bagi kahwin, kalian terlanjur. Ya, itu mungkin sebabnya, tapi jangan sebab kalian kata, oh sebab parents tak bagi kahwin lah aku dah berzina. Tak boleh. Yang pertama, zina tu memang dah berdosa. Kena bertaubat terlebih dahulu. Kena betulkan diri. Sebenarnya zina tu adalah indication bahawa kita pun sebenarnya belum lagi layak. Kerana kita ni belum lagi pandai nak mengawal diri kita. Ini kan pula kita nak mengawal rumah tangga kita. Itu sebenarnya satu indikator yang bagus untuk kita. Maknanya aku ni pun tak dapat nak kawal nafsu aku lagi. Maknanya ada banyak benda aku kena betulkan. Pertama, aku kena bertaubat, kena perbaiki diri, kena jaga maruah, kena jaga peribadi, kena jaga akhlak. Begitu. Bukannya indikator memang kena cepat-cepat kahwin ni. Ya, itu mungkin nampak seperti penyelesaian, tetapi bukan penyelesaian jangka panjang. Hakikatnya bila kita berzina, bermakna kita sudah ada masalah moral, kita sudah ada masalah akhlak kita. So kita kena perbaiki itu terlebih dahulu. Nak perbaiki macam mana? Dekatkan dengan orang-orang baik, bertaubat, okey, berpuasa. Sebab apa? Kadang-kadang berkahwin bukanlah penyelesaiannya. Okey? Maaf, tak ada suara. Ada suara? Ya. Ada suara tak? Ada suara tak, guys? Kenapa duduk bawah? Okey. Tolong siapa-siapa yang ada dalam live ni, tolong siapa yang tanya tu tolong cakap dekat dia. Okey. Jadi sikit sebanyak kita
dah ceritakan sikit sebanyak tentang perkahwinan kan. Jadi sebelum kita nak berkahwin ataupun menjalani dalam kehidupan pernikahan, perkahwinan ni, kita kena ada satu tanggungjawab, iaitu mencari ilmu. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban, fardu ain. Bila sebut fardu ain, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Yakni kalau selagi mana kita tidak melakukan sesuatu tersebut, bila kita mati, matinya itu dosa lah. Selagi mana kita hidup tak buat tanggungjawab itu, maka berdosa sampai yaumul qiyamah. Apa dia? Menuntut ilmu. 3 saja ilmu yang kita wajib tuntut. Kalau kita tidak menuntut 3 ilmu ini, maka berdosalah sampai kita mati. Yang pertama, ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid. Kedua, ilmu fiqh. Dan ketiga, ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu ni wajib kepada kita. Kalau anda tak mempelajari, tidak faham tentang 3 ilmu ini, mati. Sekali kalau mati, esok kalau mati, mati itu orang kita mati khalas, sebab tidak menjalankan tanggungjawab yang dituntut oleh agama. Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Bagaimana kita nak mengenal Allah? Apakah sifat bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat 20 bagi Allah dan sebagainya. Itu kita kena mempelajari ilmu untuk kita mengenal Allah. Kemudian ilmu fiqh, ilmu ibadah kepada Allah. Asal isteri dia duduk kat bawah, Allah masih bertanya lagi. Sebab boleh. Sebab boleh, dik. Kadang-kadang kita ni semakin lama berjalan dalam satu zaman yang baru, sayang. Orang bila tengok macam mana nak cakap, kalau orang dulu-dulu cara dia menghormati suami tu begini begitu. Tapi kalau contoh you duduk bawah, dia orang akan kata I tak hormat you. Macam Luqmanul Hakim naik keldai, orang kata ni tak hormat ni. So confused. Tapi dalam agama macam itulah. Kalau rajin cuba cari nama kitab Al-Muhimmah, InsyaAllah dia akan faham. Hasan. Okey. Tapi ini bukan sebab saya duduk ni, bukan sebab atas dasar hormat ke apa. Yang saya faham, cuma saya duduk ni atas pilihan saya. Kalau saya duduk atas lagi, nanti tak muat, kerusi ni sempit. Saya tak suka. Bila saya duduk dekat atas, saya tak dapat nak bersandar dekat sofa ni. Nampak ni, saya suka. See, I'm putting my head tidak faham dekat sini. Headrest. Apakah apa maksud suami isteri? Kan Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata, jikalau manusia itu boleh sujud di antara manusia. Mana boleh sujud, manusia ni boleh sujud di antara manusia, Nabi sebut, maka Nabi ni kata, aku akan memerintahkan isteri untuk sujud kepada suami. Maknanya level suami tu kira boleh sujud lah. Tapi tak boleh sujud melainkan Allah. Maknanya kalau manusia ni boleh sujud di antara mereka, maka aku, kata Nabi SAW, aku akan suruh isteri sujud kepada suami. Jadi bayangkanlah, itulah. Jadi setakat isteri saya duduk bawah sebabkan keselesaan dia, saya rasa tidak menjadikan satu masalah yang besar. Sebab itu pilihan dia. Dan dia Masya Allah, walaupun saya lebih muda lah daripada beliau, tetap dia menghormati saya sebagai seorang suami. Bukan sebab dia, tapi itulah agama mengajarkan kita begitu. Setinggi mana pun pangkat isterimu, setinggi mana harta kamu, harta isterimu, sehebat mana pun kamu ni wahai isteri, tetap kamu ini perlu menghormati kepada suamimu. Walaupun suamimu ni itu kan penuh getah saja, pangkat dia, pekerjaan dia level-level bawah daripada kamu, tetap dan terus tetap kamu kena menghormati suamimu. Sebab pintu untuk memasuki syurga kepada Allah, satu je pintu. Ada 4 pintu. Salah satu daripada 4 pintu syurga ke isteri ni adalah taat kepada suami, menghormati suami, berkasih sayang kepada suami. Khalas pasal bab kenapa saya duduk bawah saja. Saya nak letak kepala dekat sini. Alhamdulillah, nak bersandar. Okay. Alright. Tukar topik lah weh. Dia kata tukar topik lah. Okay. Pasal ilmu tadi sayang, saya nak sambung. Jadi Nabi sebut tuntut ilmu ni 3 perkara. 3 saja ilmu yang wajib kita tuntut. Kalau hari ni kita mati, lagi setengah jam kita mati, esok kita mati, kita tak mengaji ataupun kita tidak mendalami 3 ilmu ni, mati kita mati kosong. Mati ni kira mati khalas. Mati kira kosong lah, kau tak ada apa-apa dalam kehidupan kau, rugi. 3 saja ilmu. Pertama, ilmu tauhid, kata Nabi SAW, ilmu mengenal Allah. Nombor 2, ilmu fiqh, ilmu ibadah kepada Allah. Ketiga, ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf, ilmu menyuci hati. Ni mulut kita jahat, duk tulis kata-kata ke orang, hina orang, maki orang, hati kotor. Sebab itu Nabi suruh kita bersihkan hati, bersihkan akhlak kita. Apabila hati kita bersih, akhlak kita akan jadi baik. Kita masuk dalam rumah orang, masuk dalam live orang, akan tulis perkataan yang baik. Sebab itulah guru saya pesan, kenapa hari ini orang ni mulut jahat, suka tulis benda jahat? Sebab dia kurang berzikir kepada Allah.
Sebab tangan dia tidak bertasbih kepada Allah. Allah tak mahu dengar mulut-mulut orang yang suka menghina ni zikir kepada nama dia. Sebab apa dia mulut jahat? Sebab dia kurang zikir. Kalau orang itu berzikir kepada Allah, mulut dia akan dijaga oleh Allah daripada perkataan-perkataan yang kotor. Guru saya pesan, hampa nak tahu tak macam mana orang ni bersih hati dia, ataupun nak tahu tak orang ni kuat zikir ke tak kuat zikir, tengok mulut dia. Kalau mulut dia kuat maki orang, hina orang, mengumpat orang, fitnah orang, lidah dia kurang zikir. Sebab Allah tak mau dengar daripada lidah yang kotor, suka hina orang ni. Jadi saya takut. Jadi orang tanya kepada saya, kenapa Dai Said boleh sabar? Kenapa Dai Said hanya macam, ya khalas, saya tak nak apa yang guru saya pesan tu saya simpan betul-betul lah. Jadi itu tanda orang yang kurang zikir. Jadi ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk membersihkan hati kita. Kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ketika mana seorang ibu melahirkan seorang anak, kan? Anak keluar daripada rahim si ibu, maka ayah ambil. Bila ayah ambil, letak bibir di telinga, dia sebut apa? Allahu Akbar Allah. Itu apa tu? Takbir raya lah. Itu takbir raya. Silap. Azan. Okay. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah Allah dulu, kalimah tauhid, kalimah iman, kalimah kenal Allah dulu. Kita keluar daripada dunia ni dengar kalimah Allah dulu. Tak ada pun keluar anak tu duk pi 100% cintaku. Tak ada. Semua orang Islam dengar kalimah tauhid, kalimah kenal kepada Allah. Untung kita jadi orang Islam. Mengenal Allah. Bagaimana nak mengenal Allah? Kenal diri dulu. Mana arafa, siapa kenal diri maka dia kenal Allah. Khalas tu apa makna dia? Khalas ni macam habis langkah. Khalas. Habis. Kenal Allah. Bila kita kenal Allah, bila kita kenal diri kita siapa, kita kenallah Allah. Kita daripada tanah yang kotor. Nabi Adam ni dicipta daripada tanah, bukan tanah atas, tanah yang dalam, tanah yang busuk. Dijadinya Adam. Kita daripada tanah. Nak tahu kita punya tanah ni daripada mana? Tengok kita mati kat mana. Kalau kita mati, tiba-tiba mati di Jordan, mati di London, kita orang Malaysia, mati dekat Amerika. Kita simpan pun di Amerika. Maksudnya tanah kita diciptakan daripada Amerika. Macam mak tok saya, dia lahir, dia orang Perlis, tapi meninggal di Mesir. Tanah dia dicipta di Mesir. Tanah Allah Ta'ala cipta dia tu daripada tanah Mesir. Datuk Harundin ke? Simpan dekat mana? California. California. Datuk Harundin, California. Tanah dia daripada California. Kalau kita nak tahu macam mana tanah kita, Allah Ta'ala cipta kita daripada tanah mana, negara mana, tengok kita mati dekat mana. Sebab kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah dan dikembalikan juga daripada Allah Ta'ala. Jadi ilmu itulah caranya untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita berjumpa dengan orang yang tidak mempercayai Tuhan, namanya agama etis. Dia tanya Allah di mana, Allah tu mana Allah dan sebagainya. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak menjawab dengan dalil Quran dan hadis. Sebab dia tanya benda yang kita pun tak nampak. Tapi kita percayai kewujudan Allah. Kita percaya tapi kita tak nampak. Macam mana? Jadi orang etis, orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama ni, dia rasa benda tu tak boleh terima dengan akal. Jadi bagaimana untuk menjawab persoalan tersebut? Maka jawapannya, benda yang kita nampak dekat atas dunia ni pun tak boleh tunjuk. Tapi ala kulli hal, it doesn't matter dekat mana kalian meninggal, dekat mana kalian dimakamkan. But lah, ala kulli hal, it doesn't matter dekat mana kalian meninggal, dekat mana kalian dimakamkan. Yang penting, adakah kematian kita itu husnul khatimah ataupun tidak. Pengakhiran kita itu yang penting. Jadi kita semua doa, kita doa supaya Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Itu yang paling penting, insya-Allah. Dan itu pun yang suami saya ceritakan itu adalah cuma pandangan daripada ulama, makna mungkin kalian ni daripada asalnya daripada mana, itu cuma pandangan saja. Tapi apa yang suami saya nak sampaikan, apa yang suami saya nak sampaikan adalah yang paling penting adalah kematian itu adalah husnul khatimah. Kita semua doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, insya-Allah. Kau matikanlah kami dalam husnul khatimah, insya-Allah. Okey. Ada tanya tadi macam mana nak naikkan balik semangat sebab dah give up tadi. Sekejap. Ada sikit lagi sayang. Sikit lagi. Jadi pasal saya sebut kalau dia mati itu disimpan di mana, itulah tanah dia, itu tidak penting pun sebenarnya. Khalas, saya mengaji, guru saya pesan lagu tu pada saya. Dia tidak bersangkut paut pun dengan akidah. Tidak bersangkut paut pun dengan Allah. Tidak pun. Kalau kamu percaya, tak ada apa, tak ada pun. Oh, percaya benda tu tiba-tiba jadi syirik, tak ada pun. Nak percaya, tak mau percaya, khalas, tidak ada masalah. Faham?
Tak ada kena-mengena pun dengan akidah. Percaya benda tu tiba-tiba duk pergi sembah batu. Tak ada. Betul. Jadi itu selesai. Cuma guru saya pesan begitu. Guru saya pesan begitu. Ala kulli hal, kadang mengenal Allah itu kena belajar, cari kitab, cari guru untuk mengenali Allah itu, sehingga kan kita rasa Allah itu tengok kita dan kita melihat Allah. Dipanggil cara kita beribadah adanya ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena mengaji kitab lah. Kalau saya cerita dekat sini orang bertikai pula macam mana Allah tengok hang boleh tengok Allah. Ini ilmu yang kadang-kadang orang tak faham. Mungkin dalam live ni ada orang yang mengaji agama, orang yang faham agama, dia biasa. Oh, betul lah dalam hadis Nabi SAW, kamu ibadahlah seperti mana Allah melihat kamu dan kamu melihat Allah. Tapi bila masyarakat dengar, macam mana boleh tengok Allah pula? Dia tak faham sebab dia tak pernah mengaji, dia tak pernah mengaji hadis, dia tak pernah dengar perkataan mengaji tadah kitab mengantuk guru, ilmu ma'rifatullah dan sebagainya. Ini pengenalan sahaja. Saya buka ni hanyalah 20, tak sampai 20%. 5% sahaja yang saya buka pada malam ni, sedikit demi sedikit supaya kita faham, memahami apa itu tauhid. Sebab akhir zaman ni, apabila manusia ketiadaan ilmu, kehilangannya orang alim, maka akan datangnya orang jahil. Bila orang jahil bercakap, habis rosak, dajjal pun keluar, khalas, pening kepala orang. Bila orang sebut pasal agama, cerita pasal agama, hadis, mai orang petikai, mai mana ni, hadis apa ni, betul ke ni? Jadi orang nak ceramah, orang yang nak bagi ilmu ni rasa macam okey, mungkin boleh datangnya give up, boleh datangnya kecewa, malah aku nak kongsi manfaat pada orang main tekan aku, kata kat aku macam-macam. Jadi orang pun dah tak mau sampaikan ilmu agama, maka keluarlah kejahilan. Orang pandai, cakap pandai, padahal dia pun tak pernah mengaji tauhid, dia pun tak pernah mengaji agama, tiba-tiba bercakap tentang agama. Orang pun dengar. Sebab itu orang kata dicakap oleh orang bodoh, ditelan oleh orang bangang. Orang bangang pun cerita. Lepas tu habis duk. Jadi sedikit sebanyak pengenalan, hanya 5% sahaja yang saya sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Ilmu tauhid, mengenal Allah, ilmu fiqh, ilmu ibadah kepada Allah. Bagaimana kita nak beribadah kepada Allah dengan wuduknya, berapa rukun wuduk, berapa perkara yang membatalkan wuduk, berapa rukun solat, berapa syarat solat, apa dia itu Islam, apa itu zakat, apa itu puasa dan sebagainya. Ditelan tu apa? Macam sampainya satu cerita, dia telan terus. Maksudnya dia terus ambil dalam keadaan dia pun tak tahu betul ke tak betul. Terangkan persiapan menghadapi fitnah Dajjal. Guru saya pesan, kenapa kita duk fikir Dajjal tu memang akan keluar. Persiapan kita adalah teguhkan ilmu tadilah, ilmu fiqh, ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Dia keluar khalas. Janji kita punya akidah kita, keimanan kita, ibadah kita kepada Allah, hati kita kepada Allah, tasawuf kita, akhlak kita okey. Dia keluar nak buat macam mana? Memang Allah janjikan daripada dulu lagi, daripada sebelum zaman dulu lagi, memang Dajjal akan muncul pada akhir zaman. Sebelumnya datangnya kiamat, Dajjal akan datang. Keluar, dia nak keluar esok, keluar. Apa yang kita duk pening kepala? Kita, yang penting diri kita adalah menyiapkan diri daripada fitnahnya. Hafal 10 ayat suratul kahfi, hafal Quran, hafal belajar menuntut ilmu, duk fikir pasal Dajjal. Sebab bila kita duk fikir, Dajjal mai kat kita pula jadi geng dia. Aku di dalam aku bersembunyi di dalam itu ilmu ma'rifatullah. Hafal mukaddam bukan untuk dihafal. Mukaddam cara untuk membaca Quran. Cerita kisah Nabi Ibrahim. Baju akak beli dekat mana? Beli dekat Bela Al-Yahya. Hadiah daripada Bela Al-Yahya. Mengenal Allah itu makin cantik syariatnya. Itu mengenal Allah. Mengenal Allah ni kena ada disiplin dalam ilmu. Kadang kita terlalu nak belajar ilmu ma'rifahnya, ilmu hakikatnya, tapi syariat kita belum. Syariat masih longgar gitu. Terus nak terbang kepada ilmu ma'rifatullah, ilmu hakikat dan sebagainya. Sebab dalam ni ada orang awam, guys. Mungkin saya yakin dalam live ni banyak orang-orang yang mempelajari ilmu agamanya tinggi, belajar ilmu ma'rifah, ilmu hakikat. Dia ambil asatiza, dia ambil tariqah dan sebagainya. Terlalu tinggi untuk masyarakat, untuk orang awam. Jadi saya hanya bagi sedikit sebanyak ilmu kenal Allah, ilmu tauhid, ilmu iman, percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, qada dan qadar, percaya hari kiamah, rukun-rukun iman. Secara basicnya kita kena faham begitu. Kalau orang tanya malaikat ada berapa, sampai hari ni orang pun tak tahu malaikat ada berapa. Tanya budak tadika dia tahu malaikat ada berapa. Nah,
Kita pun tak tahu Rasul ada berapa. Rasul kita tahu yang wajib diketahui 25. Dia tak tahu yang ada 124,000 Nabi. Ada 313 Rasul. Ramai lagi orang tak tahu. Apa itu Nabi, apa itu Rasul, apa perbezaan di antara Nabi dan Rasul. Orang tak tahu. Kadang kita nak bahas benda yang terlalu tinggi, orang tak boleh terima daripada akal. Makanya live pada malam ni, itu sedikit sebanyak memberi pencerahan, sedikit sebanyak mengenai ilmu. Inilah iman, inilah rukun iman. Terangkan. Apa itu kitab-kitab Allah. Kitab Allah ada 4. Wa ma asa an yuqala fi man wasaful Quran. Taurat, Injil, Zabur, Quran, 4. Masih lagi ada orang yang ahlul kitab. Banyaklah baba-baba duduk kat Mesir tu, ortodok dan sebagainya, mereka masih lagi mengamalkan, walaupun tidak mengamalkan Quran, masih lagi mereka berpegang kepada ahlul kitab. Rahsia di dalam rahsia terlalu tinggi. Saya tahu orang-orang hebat dalam ni kalau nak cerita keilmuan tentang ma'rifatullah, hakikat, tarikat Naqsyabandi, Syazili, Ahmadi, Muhammadi, Ba'alawi, itu terlalu besar dan terlalu tinggi untuk kita bahaskan. Ala kulli hal, itulah iman, percaya qada dan qadar. Apa itu qada, apa itu qadar? Orang pun tak tahu. Qada tu apa? Dia tahu qada hajat, pergi tandas je. Qada, qadar apa? Kalau dia tak akan tahu tu qada hajat. Biasa dia tak akan sebut qada hajat. Dia lebih tahu qada dan qadar. Tapi kalau orang-orang yang lebih macam level-level profil tinggi, dia akan cakap, dia akan sebut saya nak qada hajat. I rasa ada lah orang masih memakai qada hajat. Yalah, tapi kalau dia tahu qada hajat, mesti dia confirm dia tahu qada dan qadar. Qada qadar itu apa? Yaumul qiyamah, benda gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa itu razaqna? Orang beriman itu percaya perkara gaib. Gaib itu apa? Gaib bukan hanya Allah, bukan malaikat, bukan Rasul, bukan itu sahaja benda gaib. Depression, anxiety, itu juga perkara yang gaib. Benda yang kita tak nampak tapi dia wujud. Penyakit sakit hati dengan orang, dengki, hasad, itu juga benda gaib. Syurga, neraka, itu juga benda gaib. Syaitan, malaikat, jin jahat, jin Islam, itu juga benda gaib. Wajib percaya. Kalau orang tak percaya, dia tidak beriman pada Allah. Rasul gaib, naam. Rukun iman. Iman ni dia tak boleh kita nak, oh nampak. Dia gaib ni benda gaib, benda yang kita wajib percaya walaupun dia telah pergi meninggalkan kita. Sebab iman itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mana malaikat Jibril datang pakai jubah putih. Rasulullah duduk dengan para sahabat, laki-laki tu mai duduk bersimpuh depan Nabi SAW. Tiba-tiba dia tanya, "Ya Muhammad, ma huwal Islam?" Wahai Muhammad, apa tu Islam? Nabi Muhammad pun sebut Islam, arkanul Islam khamsatun, syahadatain wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam 5. Lepas tu laki tu pun tanya, apa itu iman? Iman benda gaib, benda yang kita percaya dalam jiwa dan hati, perasaan ni. Jadi Nabi Muhammad SAW bagi tahu iman itu, yang kita wajib beriman itu adalah Allah, Rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar, malaikat. 6 perkara rukun iman yang wajib kita mempercayai dengan keimanan kita. Termasuk jugalah syurga, neraka, apa lagi? Benda gaib, jin, malaikat. Nah, sayang. Tak ambil ayat saya kita. Okey. Saya nak bilang apa? Saya nak cakap apa? Sambung. Saya nak sambung syarah. Siapa? Itu bukan saya. Ambil ayat sana. Kita kau. Sayang, kita nak buat majlis nikah atau saya nak buka beg kuning? Ya sayang? Nak buka beg kuning tak? Jual makanan kucing, Masya Allah. Sis, baju beli mana? Flower Petal. Baju ni adalah pemberian daripada sahabat saya, Bel Al-Yahya. Baju ni dia bagi masa tu saya hampir nak bernikah lah dengan suami. So saya nak masa tu kakak saya, Kak Umi Aida, kakak angkat saya, Kak Umi Aida, nak adakan majlis khatam Quran. Jadi Bel dia approach saya, dia kata, "Hana, boleh tak I nak bagi you hadiah baju untuk khatam Quran you?" Jadi ini adalah antara hadiah baju khatam Quran. Dia bagi saya 2 pasang. Satu baju ni dan satu lagi baju ada banyak taburan manik lah, a lot of beadings masa tu. So Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Bella Amara.
Sebab hadiahkan saya baju yang cantik ni. Saya rasa dekat Bella Amara ada kot dijual baju macam ni. Ya Rab, saya nak ayat. Ya? Saya kongsi dengan awak boleh? Tafadhal. Bismillah. Ya Imam. Alhamdulillah. Cuba tengok Zoe, do you think okay tak? Tapi I letak very minimal sebab I risau. Sebab I risau tadi nampak. So I letak dia punya apa, pencil tu minimal aja. Do you think it's okay? Okay. Kenapa kat bawah kak? Sebab boleh dek. Terima kasih banyak-banyak bunga dia. Masya Allah, thank you. Akak ni lah. Perkara Sami'iyat ada 10. Mana ada Rasul. Okay. Saya rasa tadi apa yang suami saya cuba sampaikan bukan Rasul tu gaib. Tetapi mungkin kadang-kadang ada yang orang, apa sayang, kalau pasal gaib ni bukan Rasul tu gaib. Saya tak rasa awak sampaikan tadi Rasul tu gaib kan. Nak buka beg kuning tak sayang? Dari tadi lagging, I rasa our line is fine kan? I've checked my line is fine. Maybe mungkin cuba check your line. Ada insyaAllah. Nak kami buka beg kuning ke? Apa tu? Ha? Okay. Nak kami buka beg kuning ke? Ya Rab. Wait. Nak buka beg kuning? Ada orang nak beli perfume? Ada nak beli perfume ke? Apa dia? Rasul Ghaib? Apa dia? Tak, tadi ada yang tanya pasal Rasul Ghaib. Tak, saya rasa bukan itu yang awak maksud kan? Lepas tu? Yelah, jadi mungkin dia tak puas hati lah tu. Boleh jelaskan tak Rasul Ghaib tu? Rasul Ghaib? Saya tak rasa awak sampaikan begitu. Okay. Apa yang Rasul Ghaib tu apa? Masya Arif, cuba tanya dengan dia apa yang dia cuba nak sampaikan tu. Aid dah raya ke? Saja nak bagi vibe-vibe. Tak dengar pun nak. Tak, I cakap pasal keimanan. Sebab I gabungkan kot benda yang Sami'iyat tu kan, syurga, neraka, apa lagi? Malaikat, jin, benda-benda gaib. Benda tak dapat dilihat. Itu tergolong daripada rukun iman. Bukan bermaksud kesemua itu adalah benda yang gaib. Iman, ya. Kadang kalau kita nak menerima sesuatu tu dengan akal, takkan boleh berfikir dengan akal. Maknanya kepercayaan kita. Ketika Nabi SAW belah bulan depan mata, pun orang tak percaya juga kan. Mukjizah dan sebagainya. Awak jadi kabur. Yakin and percaya. 6. Jadi mungkin dia faham macam ni. Bila saya sebut rukun iman 6 tu, Allah, Rasul, Kitab, apa lagi? Qada dan Qadar dan Yaumul Qiyamah. Dan ada benda daripada 6 tersebut itu tergolong adalah malaikat, jin, benda-benda yang kita tidak boleh melihat dengan mata kasar, dipanggil sebagai gaib. Tetap wajib percaya dalam keimanan kita. Bukan kata Nabi Muhammad ni gaib yang tak boleh nampak. Tapi nak cerita pasal keimanan tu, mempercayai Nabi tu bagaimana. Bukan kata Nabi Muhammad ni gaib macam boleh gaib, boleh hilang. Tidak. Keimanan mempercayai Nabi itu bagaimana. Faham tu. Okay, jelas. Nasib tak rekod tadi kata Rasulullah gaib. Tak apalah you. Khadam jin tu macam mana? Adakah bahagian sekeluarga jin? Iman adalah maksudnya walaupun tak pernah melihat Rasul, tapi kita still beriman dengannya. Bukan setakat beriman dengan fizikal Nabi Muhammad, kepercayaan, pembawakan, keilmuannya, mukjizatnya. Benda tu kan benda sebab agama Islam ni bukan kita percaya dengan fizikal, tapi kepercayaan agama ni dengan keimanan. Allah itu dengan iman, bukan kau percaya tak nampak baru boleh percayalah, tak nampak tak boleh percaya. Iman. Sebab tidak ada yang mustahil kan bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Masya Allah. Tapi betul tak orang cakap, bayangkan kalau percaya pada yang gaib tu kan, pada contoh lah
seseorang ini dia nakkan murabi. Dia terlalu inginkan murabi, tapi dia tak dapat jumpa dengan murabi. Hatta ada seorang orang alim ni kata, kalau kadang-kadang bila kita rajin berselawat, Nabi itu sendiri akan mendidik kita, Nabi itu sendiri akan menjadi murabi kita. Itu kan satu benda yang gaib. Ya khair, tidak ada masalah, tidak menjadi satu isu yang besar pun. Nak cerita pasal ala kulli hal keimanannya itu. Iman ni dia bukan boleh pegang gitu. Dia akidah, dia kepercayaan. Macam mana nak cakap percaya pada Nabi? Apa maksud percaya kepada Nabi? Apa maksud keimanan kepada, beriman kepada Rasul? Apa dia? Adakah dengan ni Nabi, percaya? Apa dia? Apa maksud kita percaya Nabi itu lebih sayangkan kita lebih daripada ibu dan ayah sayangkan kita? Ya. Itu pun satu keimanan. Macam ya ke Nabi sayang? Kita kena percaya Nabi lebih sayangkan kita berbanding dengan ibu dan ayah sayangkan kita. Kan? Itu keimanan juga ni. Jadi saya tak tahu apa yang dalam buku teks darjah 1 ada tulis kita ada dua alam, alam nyata, alam gaib. Senang ada dalam buku teks. Dalam rukun iman pun tidak disebutkan tentang syurga, neraka dan sebagainya, tetapi itu juga wajib kita percaya benda gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Orang beriman tu percaya benda gaib. Yang itulah iman. Anxiety, depression, itu juga wajib kita percaya kewujudannya walaupun tak nampak. Dari orang tua teringat terima kasih Kak Taimpa di atas tipsnya. Yalah, tapi itu bukan sesuatu yang wajib. Bermakna kalau orang tu dah minum terlalu dahaga, takkanlah tak boleh nak minum pula. Apa ni? Kak Taimpa kata jangan minum waktu malam, selepas jam 11 tak boleh minum air. Dia kata elok untuk kesihatan. Tapi saya haus cakap banyak. Tapi kalau dahaga jadi tekaknya kering, takkanlah tak bagi minum pula kan. Tapi terima kasih di atas tipsnya. Betul. Bukan sesuatu yang wajib untuk kami ikut, tapi terima kasih di atas tipsnya. InsyaAllah. Kadang-kadang setengah orang ni dia ni punya kepercayaan ataupun punya amalan. Alhamdulillah kita suka dengan apa yang diamalkan dan dikonsisten. Tapi kadang kita ni bila kita ada sesuatu amalan, kita ada kepercayaan, kita jangan buat orang, kita jangan suruh orang lain pun ikut sama apa yang kita buat. Kadang-kadang kita jadi syadid kepada orang tapi kita jadi ringan pada diri kita sendiri. Terlalu bertegas dengan orang tu kena ikut apa cara kita. Tak boleh begitu sebab lain orang lain caranya. Dai, apa saya nak jawab bila budak tanya hantu tu wujud ke? Saya tak tahu nak jawab hantu tu apa. Jin ke syaitan? Hantu ni jin. Hantu-hantu ni adalah jin. Syaitan ni kalau tengok dia punya bentuk, lari tak cukup tanah lah kita. Setakat jin tu menyerupai kain putih pun kita dah lari. Tu baru kain. Orang tengok kain terbang. Takut. Tapi kalau tengok muka setan, seram lah. Tengok bau kain, nampak kain duduk melompat kan, teng, tu kain baru. Tak tengok muka lagi. Alhamdulillah. Haul Habib Noh nak gerak dengan Ustaz Ali. Wah, insya-Allah. Habib Noh, masya-Allah. Saya dulu rajin kalau saya setiap kali saya ke Singapura, saya akan ziarah makam Habib Noh. Dengar bunyi kerusi tengah malam pun dah gabra. Lebih kurang lah no. Hantu tu jin syaitan, tu watak. Tak apalah, tak kisahlah. Jin ni dia ada Islam dan dia ada kafir. Dia tak kacau kita tak payah kacau dia. Ni kawan Taufik awak sayang? Itu kan Muaz. Oh, khidmat. Oh, masya-Allah. Okey. Macam mana nak kuatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah dan kewujudannya? Maaf tak salah faham ya. Keyakinan kepada Allah dan kewujudannya, man yatafakkaru min khalqillah khairun. Barang siapa yang memikirkan ciptaannya Allah itu 1 jam, maka itu lebih baik daripada orang yang semayang 1000 rakaat semayang sunat. Duduk sorang-sorang, dia pergi healing ke, dia pergi naik bukit ke, dia pergi tempat-tempat cantik, tengok lautan dan sebagainya, dia pikir 1 jam sahaja. Masya Allah, Allah Ta'ala ciptakan laut ni macam mana boleh jadi masin. Keagungan Allah, hebatnya Allah. Dia tengok langit, macam mana langit ni boleh duduk kat atas. Bila hari kiamat, langit ni boleh jatuh timpa kita. Mana tiang dekat langit ni? Dia pun tengok pasir,
dia tengoklah apa yang Allah Ta'ala buat atas dunia ni, dia terus ingat Allah, keagungan, kebesaran Allah. Maka itu lebih baik daripada dia semayang sunat 1000 rakaat, kata ulama. Sebab kalau kita semayang 1 rakaat semayang sunat, kita pun tak tahu benda tu diterima oleh Allah, terima ke tak terima. Tapi kalau kita duduk sorang-sorang, Allah, 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 iman kita akan naik, keimanan kita akan naik. Dai saya tengah usaha cari jodoh saya perempuan. Tak apa ke saya approach lelaki yang baik untuk tak ada masalah. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Nanti ke akhirat kita sedar ke saya dipermudahkan urusan lain. Kita kesedar ke diri kita macam mana kat dunia sekarang. Nanti ke akhirat kita sedar ke diri kita macam mana dekat dunia. Kita sedar. Kita sedar. Terima kasih sama-sama. Sebab kadang-kadang kita hanya fikir kehidupan kita dekat dunia saja. Macam mati-mati, tapi dia tak tahu selepas kematian adanya satu alam dipanggil alam barzakh. Kemudian selepas alam barzakh adanya alam akhirat. Selepas alam akhirat, panjanglah perjalanan dia tu nak masuk syurga ataupun neraka. Jauh lagi perjalanan kita. Jadi kita takutlah. Sebab itu kata Syekh Mahmud Al-Wasabi, kalau ketika mana orang menjatuhkan maruahmu. Jatuh maruah ni maknanya contoh, I tahu keaiban you, tapi I cerita ke orang. Contoh you buat live, I tulis kat situ. Hana Ismail saja nak jatuhkan maruah you. Maka ke akhirat besok-besok, ketika mana you jalan atas sirat, jatuh nak masuk neraka tu, jatuh you tu, terasa jatuh tu, dia akan rasa jatuh macam mana jatuhnya you kat dunia. Dosa tu beribu tahun nak jatuh. Kalau kita bayang naik tingkat 30 terjun, contoh you naik tingkat 30 you terjun, bila sampai ke atas tanah tu, macam mana bentuk tubuh badan you? Jatuh kelepek. Macam mana bentuk tubuh badan you jatuh daripada tingkat 30? Pecah. Hancur. Cuba bayang berapa ratus tahun. Jatuh tak jatuh beratus tahun, nak tunggu jatuh tu beratus tahun. Bagaimana keadaan you ketika jatuh tu? So dia macam I naik roller coaster, tapi I tak turun-turun. Tak turun-turun. So I dapat rasa thrill itu, dia punya takut seram jatuh tu tak habis-habis. Tak habis. Cuba you bayanglah. Kalau sampai I naik roller coaster, I turun tu pun I cakap bila nak hilang rasa takut turun ni, takut jatuh ni. Bila jatuh, tapi tak, bila itu pun rasa macam lama dah dekat atas nak turun tu. Jadi begitulah antara azab orang yang suka menjatuhkan maruah orang lain. Allah bagi gitu. Macam saya ceritalah, hisab, qisas, balas di dunia ni. Contoh saya buat kat you macam ni, tapi you tak sempat balas. Ke akhirat akan ada qisas. Bahkan dalam hadis Nabi SAW sebut, kambing pun ada qisas. Contoh kambing A dia tandukkan kambing B, dia sogokkan kambing B. Kambing B tak ada tanduk. Kambing B mati, belum tumbuh tanduk lagi nak tanduk, maka dikisas yaumul qiyamah esok-esok. Kambing B ni Allah Ta'ala akan tumbuhkan tanduk dia, sogok balik. So, yang sogok habislah hutang tu. habis, selesai. Maka kedua-dua kambing ni tak masuk syurga neraka pun, jadi debu saja. Tetap Allah dengan adilnya memberi keadilan kepada dua kambing ni. Kalau manusia lagi berat lah. Asal itu sahajalah live kita. Dah pukul 12 sudah. Oh ya, so kita tak buka beg kuning kan? Hari ni tak buka beg kuning. Kita buka majlis. Majlis je. Walaupun macam-macam. Tapi best juga kita belajar. Bila kita masuk ke rumah orang, okay, macam contoh kan kita masuk ke rumah orang, kita jadi orang yang rabun, yang buta, tak nampak apa-apa. Bila keluar, jadi orang yang peka. Sama juga bila kita masuk live, kita jangan nampak, tengok benda-benda yang tak baik. Tengok yang kebaikan saja. Bila keluar, apa yang kita dengar tu, kongsikan yang kita dengar yang baik saja. Yang tak baik, kita simpan. Begitu. Sama saja adabnya. Adabnya dalam social media, mahupun dekat luar, pergi rumah orang pun macam tu. Sama dalam social media, kita masuk live, kita masuk rumah orang juga. Jadi adabnya, tutup mata, jadi macam orang buta, keluar jadi macam orang pekak. Tapi sebab gitu. Live ni kan secara siapa-siapa je boleh masuk.
Jadi kadang siapanya, tapi kita maksudnya bila kita cakap siapa boleh masuk, kita welcome semua orang. Jadi kita takzim semua orang. Jadi saya minta kalian pun takzim juga dengan kita gitu. Takzim ni apa dalam bahasa Melayu dia? Kita hormat, kita welcome, kita dengan terbuka hati kita menyambut kalian. Salam ukhuwah Syah. Ya, begitulah cara adabnya. Sebab Imam Haddad pun kata adab di atas ilmu. Walaupun kita tidak ada ilmu yang banyak, tapi kita mempunyai adab, maka orang itu lagi mulia daripada orang yang berilmu. Sebab ramai orang yang berilmu kurangnya adab. Dia orang berilmu, masuk live orang, dia nak test. Dia buat tanya. Ada juga orang lagu macam tu. Dia bukan nak tanya tu, tanya betul-betul sebab nak dapat jawapan. Tapi dia tanya tu, dia nak test orang. Maknanya dia menggunakan ilmu dia tu nak tikam orang. Sebab itu ilmu kasikin. Ilmu ni macam pisau. Kalau salah guna, dia boleh bunuh orang. Dan dia pun boleh bunuh diri dia sendiri. Jadi akhirnya dia cakap baju awak cantik. Alhamdulillah, baru first time orang sebut baju saya cantik. Terima kasih Kak Umi, Anas, Akhila. Macam tadi I pun tak perasan lah I sebut Nabi ni raib ke apa kan. Mungkin tak berapa nak perasan benda tu. Ya, itu pun dia kata Nabi raib. Sikit dia tersilap cakap ke apa ke kan. I nak cerita pasal keimanan, percayai benda raib itu antaranya rukun iman. Mungkin dia faham, oh raib tu Nabi jugalah. Dia faham Nabi ni raib macam jin lah, macam bukan maksudnya itu. Raib ni keimanan kita percaya kepada Nabi tu. Tapi saya rasa saya faham, tapi lebih mengecewakan bila orang yang sama dia cakap nasib saya tak record tadi. Maksudnya saya macam adakah dia ni punya niat untuk menyebarkan kesalahan dan menyebarkan aib kita. Lepas tu saya cakap ada yang saya jadi macam Allah, maksudnya dia masuk tu untuk mencari benda cari salah kita. Dia masuk tu dia nak cari apa yang aku boleh buat jahat, buat jatuhkan dia. Kalau itu dah satu kepuasan dia, saya bersimpati lah kepada dia. Nyata nampak dia kelihatan dia lebih faham ilmu agama berbanding kita. Alhamdulillah. Cuma saya harap dengan ilmu yang dia ada yang lebih daripada kita itu, dia patut gunakan untuk jauh jadi lebih baik daripada kita. Maksudnya dia create konten yang jauh lebih baik, bukannya menghentam kita. Gitu. Jadi memang ada manusia begitu. Jadi yalah, I lah. Mungkin dia melawat je kot. Tak adalah. Kita tahu. Kita bukan main social media hari ni kakak. Dia memang ada orang, dia masuk, dia nak cari apa salah aku nak pergi kata kat dia ni. Memang ada lagu tu lah. Tapi dia tak buat live pun dekat dia punya social media. Dia tak ada buat konten-konten pun bagi manfaat. Dia ada ilmu, tapi dia gunakan ilmu dia tu bukan nak sampai manfaat pada orang, tapi dia nak pergi bunuh orang. Dia pergi terbang masuk live orang ni, dia pergi kata kat orang ni. Tak kira masuk live sini, dia pergi kata kat orang ni. Dia duduk cari salah mana-mana lah. Tapi insyaAllah saya percaya ilmu dia jauh lebih banyak daripada kita, jauh lebih faham. Saya doakan dengan ilmu itu dia dapat memanfaatkan ilmu yang dia ada untuk dia buat konten yang jauh lebih baik daripada kita. Dia buat perkongsian yang jauh lebih baik daripada kita, dan dia jauh lebih sukses dalam menghasilkan konten yang orang lebih faham, lebih baik daripada kita, insyaAllah. Amin, ya Allah. Supaya dia tak ada lagi sifat yang dia mungkin nak menganiaya kita atau nak mengaibkan kita, insyaAllah. Saya doa insyaAllah. Amin ya Rabb. Amin. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Semoga Allah memberi ketenangan dalam hati dia. Orang macam ni kita kena banyak doa sebab hati dia mungkin tersakiti dengan girlfriend. Aku tak tahulah kan. Semoga Allah dia nak cari konten. Macam tu. Naik kata macam orang tu dia tak berani nak buat live sebab dia takut. Betul dan Insight kata orang tu dia tak berani nak buat live sebab dia takut. Saya hilang kepercayaan. Tak apa, saya rasa Hafizan, saya bersimpati kalau anda mungkin pernah rasa dikhianati. Itu adalah lumrah kehidupan, lumrah ujian kita dekat dunia ni. Memang Allah uji kadang-kadang dengan adanya manusia untuk menguji kita. Tapi saya kira Alhamdulillah sekurang-kurangnya anda tak hilang kepercayaan kepada Allah. Biar kita hilang kepercayaan kepada manusia, jangan hilang kepercayaan kepada Allah. Saya percaya bila anda ada kepercayaan kepada Allah, sikit sebanyak anda akan berlapang dada dengan apa yang Allah berikan. Hatta ujian tersebut dalam bentuk pengkhianatan kepada anda. Dan saya percaya ujian dalam bentuk pengkhianatan itu, hilang kepercayaan itu adalah sebenarnya cara untuk Allah kata orang mengajar anda untuk jadi lebih baik, untuk jadi lebih berilmu, untuk jadi orang yang lebih berpengalaman, lebih pandai membaca manusia, lebih pandai menghargai yang menghargai anda, insyaAllah. So, good luck Hafizan. Amin, amin. Boleh tak ceritakan kisah-kisah keajaiban doa kawan sekolah suami saya? Ya ke? Antara adab kita nak berdoa kepada Allah ada 4 syarat. 4 syarat ni. Kalau anda nak Allah Ta'ala gabulkan doa, ada disiplin doa, cara berdoa, angkat tangan berdoa. Tak boleh angkat tangan lagu macam ni, tak kat riba saja. Macam kita nak minta
tolonglah bagi duit kat saya, tapi tangan letak kat bawah lagu macam ni kan. Tapi mintalah kepada Allah dengan minta seminta-mintanya. Pengharapan kita kepada Allah Ta'ala. Ada cara dia, ada disiplin dia, ada syarat dia. Ada 4 disiplin dia, ada 4 syarat. Syarat pertama berdoa, kita kena puji Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujian ini semua milik Allah. Kita puji Allah dulu sebelum kita nak minta apa yang kita nak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji ini Allah. Segala puji, aku handsome, aku cantik, aku baik, semua milik Engkau. Kucing aku comel, semua milik Engkau. Bini aku baik, bini aku soleha, bini aku cantik, semua milik Engkau Allah. Kami hanya pinjam sahaja. Puji Allah, nombor 1. Nombor 2, selawat kepada Nabi SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin. Selawat dan salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Syarat yang ketiga, wajib kita mendoakan kepada kedua orang tua kita. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah, seperti mana mereka mengasihani aku ketika aku kecil, ya Allah. Mereka bagi aku makan, dia orang bagi aku pakai, dia orang bagi aku makan, minum dan sebagainya. Dia orang kasih pada aku, ya Allah. Maka ketika dia orang duduk tengah tua ni, ya Allah, kasihkanlah seperti mana mereka kasihkan aku ketika aku kecil, ya Allah. Doa kepada mak ayah kita, insya-Allah. Lepas tu barulah kita minta, ya Allah, bagilah aku jadi orang soleh, ya Allah, panjangkan rezeki aku, luaskan rezeki aku, ya Allah, berikanlah ketenangan dalam keluarga aku, kepada isteri aku, kesihatan kepada isteri aku dan kepada diriku, ya Allah. Bagilah kekuatan kepada orang Palestin, ya Allah. Kita doa, disiplin. Dan yang terakhir, tutup doa tersebut dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Antaranya wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu antara cara adab kita nak minta kepada Allah. Dan insight dengan ayah anda macam mana? Silaturahim dengan ayah macam mana? InsyaAllah. Mungkin dia kenal dia kenal kita dengan Walid. Tapi Alhamdulillah, kami dengan Walid baik-baik saja. As a matter of factly, subhanallah, Walid pun banyak juga datang ke sini dan banyak duduk di rumah saya. Baru ni Walid saya balik, dia datang rumah, dia tidur sini. Kadang dia daripada Mesir, jadi dia balik ke KL. Jadi dia tidur rumah isteri saya. Isteri saya ada rumah dekat Shah Alam. Dia tidur di situ. Kadang dia balik Perlis, dia sampai di airport, saya ambil, datang sini, apa semua. Begitulah. Okay, Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik saja. Walid pun sihat. Institusi kewangan tu. Dan insight, apa hukum institusi kewangan yang ada berbisnes dengan company Istail? Itu kalau saya nak cerita malam ni tak habis saya tu. Panjang cerita dia. Panjang cerita dia kakak. Nak cerita pasal company yang bersangkut paut dengan Istail ni dan sebagainya. Panjang cerita dia. InsyaAllah Kak Umi Anas, saya doakan Anas Akila lancar hafalannya, menjadi hafiz dan hafizah 30 juzuk Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah Kak Umi, mudah-mudahan anak Kak Umi berjaya menjadi hafiz dan hafizah. Sebab apa? Anak yang jadi hafiz dan hafizah, dia boleh bagi syafaat kepada kedua orang tua dia. Dia boleh pakaikan mahkota kepada mak bapak dia nanti di hari kiamat kalau anak dia berjaya menjadi hafiz dan hafizah. Saya doakan anak Kak Umi berjaya menjadi hafiz, hafizah dan beramal dengan Al-Quran, beramal dengan ilmunya, insya-Allah. Menjadi orang baik, menjadi pendakwah, menjadi orang yang di hadapan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, patut slang tak lari no. Amin amin ya rabbal alamin. Zurat kami insya-Allah Cik Umiyam, saya doakan. Juga doakan kepada kami semoga kami pun cepat dapat zuriat, dapat anak soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Nak beli perfume boleh tekan beg kuning dekat saya punya profile TikTok saya, tekan dekat beg ada jual perfume walaupun tak buat beg kuning malam ni. Kami berehat sikit lah malam ni, sembang-sembang, orang kata ni majlis. Lama tak tengok rambut dai. Baru tunjuk petang tadi. Saya kan tiba-tiba saya teringat kan tadi orang minta jodoh sebagainya kan, doa minta jodoh. Saya jadi tersenyum sendiri sebab apa? Saya baru perasan banyak sebenarnya yang saya impikan, yang saya doakan sebenarnya Allah dah beri pada saya. Kadang saya lupa yang Allah dah bagi pada saya. So saya teringat balik, saya jadi senyum sendiri. Cuma contoh? Allah bagi saya tu mungkin bukan dengan cara yang saya nak, tapi dengan cara yang dia nak. Dan mungkin bukan dengan waktu yang saya nak, tapi dengan waktu yang tepat. So bila saya fikir balik, subhanallah, banyaknya Allah dah bagi dekat saya, tapi saya tak perasan Allah dah bagi. InsyaAllah. Betul lah tu. Saya tak perasan Allah dah bagi. Saya teringat balik, Allah dia ada minta ni lah dapat. Dia ada minta tu lah dapat. Maknanya masa yang betul, masa yang tepat lah.
InsyaAllah 16 Disember ni Hal Habib Ali Jaafar insyaAllah habis istahdir ni. Hadirkan saya dalam majlis anda insyaAllah. Sebut nama saya, Dai Said Shah Ikmal Jamalul Lail, hadir dalam majlis ni. Habib Ali Batu Pahat ke? Batu Pahat. Oh. Amin Rizan. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, jadi itu sajalah. Korang pun dah tak ada apa soalan dah kan? Kalau ada soalan boleh komen. Penganggur boleh, silakan penganggur terhormat. Ceritalah satu kisah Nabi, kami nak dengar. Kak Hana dah mengantuk. Saya dah mengantuk. Taklah kata ngantuk sangat, tapi saja nak sandar kat awak. Lepas tu awak buka pula lagu romantik macam ni. Awak pula? Ha? Awak? Tu jadi Melo. Milo? Nak minum Milo? Tak, Melo. Melo tu macam mandum, ada jadi macam Melo. Gitu. Apa tadi tu baca soalan? Apa kelebihan kami dengan orang lebih tua daripada kita? Banyak kelebihannya, Masya Allah. Ya, ada kelebihan Banyak kelebihannya, Masya Allah. Tak tahulah. Wallahu a'lam. Jodoh ni sebenarnya adalah sirrul, rahsia yang kita tak tahu, yang kita pun tak boleh nak fikir dengan akal fikiran kita lah. Kenal dengan orang tu, kenal dengan orang ni, kenal dengan orang tu, tak jadi. Sebab tu jodoh ni, macam mana nak tahu dia tu jodoh aku ke tak? Nak tahu jodoh, kahwin lah. Ya. Selagi tak kahwin tak jadi jodoh. Betul lah tu. Duduk tanya, betul ke saya dengan Azwan ni jodoh? Kita tak tahu. Bila dah aku terima nikahnya, itulah jodoh kau. Lah ni ada orang duk kira-kira saya ada jodoh tak dengan dia, suruh kira tarikh lahir lah. Tak apa-apa lah. Itu kahin ni dosa besar. Yelah, tapi duk kira tengok tarikh lahir kami dengan dia, awak ada jodoh ke? Sampai macam tu sekali. Itu dosa tu. Dia tengok ni awak ni minggu depan nak kena aksiden. Awak dengan suami awak ni tengok tarikh suami awak, tarikh isteri tak sependapat. Ni mesti selalu gaduh hari Khamis malam Jumaat ni kan. Hari Sabtu baik pula. Itu kahin, tukang tilik. Nabi sebut dosa besar. Dosa besar kita pergi tanya dia. Ya. Bukan yang si buat tu, yang pergi tanya tu dosa. Alhamdulillah. Yang buat tu lagi dosa lah. Kalau jodoh dah berkahwin cerai, kita tak jodoh tapi sampai kat situ saja. Sampai kat situ sahaja. Kita ni bukan Mu'tazilah apa? Ada satu fahaman tu. Jabariyah lagu macam tu. Qadariyah, Jabariyah. Macam tu lah lebih kurang kan. Duduk nunggu menu. Jabariyah. Nak makan nasi tak apa, tak payah makan. Tak kira nasi terbang masuk dalam mulut Dia kata tak payahlah kahwin, jodoh main lah tu. Tak boleh lagu tu. Jodoh, makan, nasi, tidur, semua kena ada ikhtiar gitu. Malam-malam pakai macam nak pergi forum perdana, lebih kurang lah kejuaraan Sina. Dah balik pada forum perdana ni. Baru balik daripada dinner tadi. Penat saya tanya apa tu? Ya? Tanya apa tu? Boleh tak bagi kata-kata semangat untuk geng TTC? Hidup bahagia je tapi mulut orang yang jahat. Saya pun begitulah. Baru ni Hana pun keguguran. Ya, saya faham naluri apabila nak mendapat zuriat anak pertama ni, bila dah ada janin di dalam perut, maka timbullah perasaan daripada seorang isteri tu dia jadi ibu, daripada seorang yang namanya perempuan dia satu taraf jadi seorang ibu, dia ada naluri ibu, firasat seorang ibu. Samalah dengan isteri saya, bangun tengok kat cermin, pegang perut, dah bubuh nama lah, duk bincang dengan saya lah, nanti anak buah nama ni lah, nak beli baju kalau lelaki ni lah, itulah kan. Tapi Allah takdirkan hanya beberapa minggu sahaja Allah bagi pinjaman, anak tu meninggal dalam kandungan, maka isteri saya pun keguguran. Jadi bila keguguran ni, frust lah dia, nangis lah, apalah, itulah. Jadi saya sebagai seorang suami kepada Hana, saya kena bagi semangat lah. Belum ada rezeki, mungkin Allah tak bagi pada kita, kena bagi semangat kepada dia. Tapi di saat kita duk bagi semangat ni, adalah orang ketiga, orang keempat, orang kelima ni kata, ni mesti sebab lasak lah ni sebab tak jaga makan lah ni sebab itulah ni. Dia pula duk menghakimi orang. Ni sebab karma lah ni sebab ni lah ni. Jadi di mana perasaan sebagai seorang yang bakal dah ada perasaan naluri sebagai seorang, baru kematian anak dia. Jadi saya faham perasaan tersebut. Ala kulli hal, sabar je lah.
Kalau kita boleh bersabar dengan apa yang Allah bagi ujian, dengan mulut orang, perkataan orang, cacian, hinaan manusia ni, kita boleh melepasi daripada peringkat tersebut, insya-Allah Allah akan bagi kurniaan yang sebaik-baiknya. InsyaAllah Allah akan angkat darajat. Sebab bila kita nak terbang tinggi, dia kena tekan dulu. Dia bagi tekan dulu, nanti dia melantun lah. Ya, dia terbang tinggi lagu macam tu. Jadi saya pun bagi semangat kepada isteri saya supaya dia kuat semangat. InsyaAllah ada rezeki lagi, dapat isteri, dapat anak, dapat zuriat soleh-solehah insyaAllah. Jadi saya faham, saya memahami perasaan kakak, masya-Allah. Nak tanya apa hukum gantung gambar di rumah, banyak pendapat para ulama, jadi saya pening. Memang ada hadis Nabi SAW mengatakan Nabi melarang gantung gambar. Nabi sebut dalam satu hadis melarang untuk menggantung gambar di dalam rumah. Tapi ulama menafsirkan gambar tu gambar apa? Adakah gambar lukisan yang dilukis dengan tangan? Adakah gambar yang diambil dengan kamera? Ataupun gambar yang diambil oleh iPhone, Samsung ke? Gambar apa? Zaman Nabi ada tak kamera? Zaman Nabi ada tak telefon? Zaman Nabi ada tak Nikon? Jadi ulama menafsirkan gambar itu adalah gambar lukisan. Tapi kalau gambar yang diambil dalam kamera, lepas tu kau gantung, letak atas meja, susun cantik-cantik, tak ada masalah. Tapi kalau gambar tu gambar lukisan, kau pergi tampal gitu, itu tak boleh. Jadi kita kena fahamlah hadis itu bagaimana cara pemahaman begitu. Jadi saya harap kalau betul gambar itu tidak boleh digantung di dalam rumah ataupun di mana-mana tempat, boleh tengoklah kita di pejabat-pejabat kerajaan pun, masya-Allah, kita ada gambar Perdana Menteri kita, gambar Sultan dan sebagainya, gambar agung. Jadi kalau tak boleh gantung, suruh turunlah. Tapi mufti tak ada keluarkan fatwa tak boleh gantung. Ala kulli hal, gantunglah selagi mana kita tidak gantung gambar tu dengan syarat tidak nak mengagungkan diri kita, sebab kita agung kepada Allah Ta'ala sahaja, tapi hanya sekadar gantung zikrayat sebagai kenangan kita dengan isteri kita. Nanti bila ada anak, dia cucu tengok gambar tok dia, gambar bapak dia, gambar, hanya untuk kenangan secara peribadi, tidak ada masalah. Tapi subhanallah, kalau saya nak tambah lah, kan kita ada gambar kahwin kita orang bagi hadiah kan. Gambar kahwin ni pada mulanya saya tak nak pun nak gantung, tapi sebab orang bagi sebagai hadiah kan, gantung. So kadang-kadang bila saya ada salah faham, perselisihan dengan suami, bila saya pandang gambar kahwin kita tu, saya jadi macam we have made it this far, dah pergi jauh ni dah. Takkanlah sebab perselisihan tu nak kerana benda perselisihan tu jadi tak menghargai apa yang kita ada kan. Kadang-kadang gambar-gambar ni penting sebenarnya untuk mengingatkan kita tentang dah banyak dah kita pergi, dah banyak benda kita tempuh bersama, macam tu. Kerana kita perlu diingatkan dengan gambar-gambar yang seperti inilah kan sayang kan. Video-video, nampak tak kita pergi video ni, pergi sana sini, bila gaduh tu tengok balik video ni, jadi lembut balik hati tu. So alhamdulillah, gambar tu jadi penguat, sebenarnya penguat antara saya untuk terus sayangkan suami, untuk terus kita pertahankan hubungan ni, untuk terus kita jaga hubungan ni. Alhamdulillah. Dia pun ustaz, dia pun kata kat kami, dosa lah hampa 10 tahun lebih tak ada anak. Orang tu dikira macam mana? Oh, masya-Allah. Kakak, kalau kita nak hisap satu persatu perkataan manusia ni, memang kita akan tertekan, kita akan mengalami depression, macam-macam lah perasaan, mental kita sakit. Saya faham. Kalau macam mana nak cakap sayang? Bila orang mengalami satu ujian, kena maki, kena kecam, kena keji. Jadi kalau nak cerita tentang Nabi ni tinggi sangat. Tapi itulah Nabi tu sebagai panutan lah, ikon kan. Bila kita kena satu benda, Nabi je panutan kita. Waktu Nabi bawa agama dulu, bagaimana perasaan dia? Teruk. Kena lidah, kena fitnah. Bini dia kena fitnah. Itu anak dia kena fitnah. Ini macam-macam. Kena pulau, kena hina, kena penggal kepala. Sayyidina Hasan kena racun masuk dalam mulut dia. Khadijah kan waktu di pulau dia jatuh sakit. Masa tu tak dapat bekalan makan, minum. Sangat limited bekalannya kan. Sampai Khadijah jatuh sakit dan meninggal. Jadi kalau kita nak mendapatkan satu semangat yang kuat, saya yakin kita kena baca kisah sirah Nabi SAW. Tu je. Dia ada baca sampai orang suruh suami dia kahwin lain sebab dia tak boleh mengandung. Ni saya baca ni. Saya TTC 6 tahun. Macam-macam orang kecam, ada yang mendoakan saya akan dapat madu. Ya Rab.
Nampak tak? Jadi saya faham dan saya cuba mendalami perasaan tuan-tuan dan perempuan dalam live ni. Nabi Muhammad je sebagai panutan kita. Nabi Muhammad je sebagai ikon kita. Sebab Nabi Muhammad pun ada masa dia pun kecewa, ada masa dia pun dia rasa sedih seorang-seorang dalam Gua Hira. Dia pun sehingga kan Allah Taala ceritakan balik kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Yusuf kepada Muhammad supaya apa? Supaya Muhammad ni rasa apa? Rasa sejuk, rasa tenang. Muhammad, hang kena apa? Rasa semangat. Hang kena hina, hang kena keji dengan budak-budak di Taif. Aku bawa hang kisah Yusuf. Aku bawa hang kisah Nuh. Nuh dekat 1000 tahun berdakwah, follower dia, pengikut dia lah 90 orang saja. Muhammad hang tengah sedih, aku bawa hang kisah Ibrahim, baling dalam api tu. Muhammad hang tengah sedih, aku bawa kisah Musa. Jadi Nabi Muhammad pun mendapat khabar daripada Allah supaya nak tenang hati dia ni, Allah Ta'ala bawa kisah-kisah Nabi terdahulu. Jadi saya boleh bagi kisah Nabi Muhammad je sebagai panutan kepada kita supaya kita kental untuk teruskan kehidupan bersama suami, bersama anak-anak, bersama keluarga, teruskan hidup sampai kita rasa, memang takkan rasa berhenti, dihina, dikeji, diuji. Itu benda biasa. Itu benda biasa. Saya dengar isteri tak mengandung, suami kahwin lain, tapi macam mana dengan isteri yang diuji, suami tak dapat bagi zuriat? Masya-Allah. Faham? Selalu isteri tak mengandung suami. Ya, macam-macam lah, masya-Allah. Saya doakanlah mudah-mudahan semua orang mengaminkanlah, para hati orang ni yang duduk dalam live ni, kita doa mudah-mudahan apa yang kita rasa dalam hati, jiwa, dalam nurani hati yang dalam kita ni, Allah Ta'ala buka dan bersihkan hati kita. Yang tengah sempit jiwa dan hati, Allah bagi lapangkan hati dia. Yang tengah sakit, yang ada masalah kewangan, masalah keluarga dengan suami dia tak cukup duit nak bayar susu anak, bergaduh nak bayar sewa rumah itu dan ini, Allah bagi jalan penyelesaian kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan suami isteri yang ada anak, Allah Ta'ala berikan dalam rumah mereka ini sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan ketenangan dalam keluarga mereka ini untuk melayari bahtera kehidupan ni dalam keadaan tenang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang mana belum ada zuriat, termasuk dengan saya dan isteri, Allah Ta'ala berikan zuriat dengan barakah malam Jumaat pada malam ini. Mudah-mudahan yang mana mungkin dah ada anak tapi anak dia degil, anak dia ni jenis buah nakal, Allah Ta'ala sejukkan hati ibu dia, khususnya mak dia dulu kena hati sejuk, kemudian Allah Ta'ala menyejukkan qurratul ayun kepada anak-anak yang nakal degil ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang mana sakit Allah berikan kesembuhan kepada mereka, yang mana ada hutang Allah lunaskan hutang mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang mana ada perasaan berputus asa dengan rahmat Allah, Allah bagi pengharapan yang besar, masih lagi, walaupun kita tidak ada pengharapan untuk manusia, tidak ada harapan dengan mak ayah, tidak ada harapan dengan suami, tidak ada harapan dengan anak, tidak ada harapan dengan diri sendiri, tetap Allah sedang menunggumu untuk kamu mengambil pengharapan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Yang mana sedang sedih, sedihlah, tak ada, sedih je. Tidak ada satu kesalahan pun ketika kamu diuji, ketika kamu diberi ujian oleh Allah, kamu sedih, sedihlah. Kalau kamu tak sedih, kamu bukan manusia. Kamu kan sedihlah, terus sedih, tidak ada masalah. Selepas sedih tu kesatlah air mata, terus bangkit, sebab kamu belum kalah. Orang yang kuat itu adalah orang yang bangkit, bukan kuat angkat besi, bukan kuat pergi gym, tak. Yang kuat itu adalah orang yang bangkit dalam kekalahan dia. Dia bangkit. Orang kata hang tak boleh mengandung 12 tahun, kahwin suka lelaki hang, kahwin lain je lah, hang boleh dapat madu. Bangkit, jangan sedih. Sedih, khalas, sedih sejam je paling lama, 2 jam je paling lama. Lepas tu kesat air mata, bangun balik. Kuatkan semangat, bukan untuk diri kamu sahaja, tapi untuk suamimu, kalau ada anak, untuk anak-anak kamu, untuk diri kamu khususnya. Ini insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak masuk live dekat. So, ni duk baca sikit-sikit ni. Amin amin. Terima kasih yang type amin tu. Semoga Allah Ta'ala kabulkan, insya-Allah. Amin amin. Ada orang ataupun tidak ada orang, janji yang penting kita bangkit. Bangkit dengan ada orang, bangkit keseorangan, janji kita bangkit. Cakap pasal bangkit sedap pula, makan kuih bangkit. Amin amin. Boleh tak bagi semangat kepada penuntut ilmu? Dan tadi ada bagi semangat kan tadi. Sayang kan? Banyak kelebihan untuk ilmu. Untuk ilmu ni hakikatnya bila mereka mati dalam keadaan syahid. Subhanallah. Duduk atas.
Tak nak. Sekali try. Sayang, saya punya angle tak cantik duduk atas. Saya sedap sana. Macam saya duduk bawah pula. Ha? Kan nak saya sudah. Bila saya duduk atas, maknanya saya dah dalam mood formal dah. Orang kena faham, bila saya duduk macam ni, macam suami saya ni, maksudnya saya dalam keadaan mood yang dah formal. Dalam posisi yang bersedia untuk menyampaikan. Saya jangan tunjuk benda tu. Jangan ni. Apa tu? Jilawai. Jangan tegur benda tu. Okey. So saya nak mood santai. Kalau saya duduk atas ni, jadi mood majlis, bukan mood majlis. Ya khair. Okey, ya, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jazakumullah khair jaza buat doa-doa kalian, buat kata-kata baik dan semangat daripada kalian, daripada gift-gift yang kami terima pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada mereka yang dah support kita daripada awal kan sampailah ke akhir. Kalau terkurang terlebih kami nak mohon ampun dan maaf. Kalau tersalah tersilap mohon ampun dan juga maaf. Dan insya-Allah semoga Allah mengabulkan semua hajat kita, permintaan kita pada malam ni, malam Jumaat ni insya-Allah. Dan saya doakan semua yang diberikan ujian itu agar diberikan ketabahan insya-Allah, kesabaran dan redha dalam ujian itu, dan asbab anda diberikan ujian itu Allah angkat darjat kalian fi dunia wal akhirah. Allah tingkatkan keimanan kalian, dan supaya dalam apa saja ujian yang Allah bagi pada kita, Allah tak palingkan kita daripada terus mengingatinya insya-Allah. Sebab kadang-kadang ada ujian ni yang Allah datangkan tiba-tiba dia jadi lupa kepada Allah. Tapi insya-Allah dengan adanya ujian yang Allah beri kepada kita ini menjadi saksi penat lelah kita ni, kita berhenti berputus harap kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan moga ini kesabaran kita, keredaan kita, ketabahan kita, dan kita ni tidak berputus harap kepada Allah menjadi saksi kita ni adalah hamba yang sentiasa berserah kepadanya insya-Allah. Dalam apapun ujiannya, kalau mungkin Allah tak kabulkan permintaan kita di dunia, Allah berikan kita ganjaran yang jauh lebih baik di akhirat insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, percayalah ujian yang Allah datangkan kepada kita ini bukan saja-saja, tetapi nak mengangkat darjat kita, nak bagi dia dekat kepada dia insya-Allah, dan nak bagi kalian untuk menjadikan kalian jauh lebih baik daripada apa yang kalian ada sekarang ini insya-Allah. So insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dah khalas. Jadi terima kasih banyak kepada semua. Sebagai akhir kalam, saya mohon maaf kalau ada salah silap. Tiba-tiba jadi rasa macam panjang pula live ni. Rasanya memanglah kita live ni pun live santai saja. Jadi mohon maaf kalau ada tersilap, terkasar, terlebih, terkurang. Mohon maaf daripada saya untuk malam ni. Jadi insya-Allah ada rezeki kita buat live lagi esok ke lusa ke. Tengoklah, selalunya hari cuti-cuti ni Jumaat, Sabtu, Ahad. Ingat plan nak pergi Kelantan. Tapi tengoklah macam mana kan. Kami duk plan nak pergi glamping dekat Kelantan. Katanya ada kat Bacok ada satu tempat glamping dengan macang kot, tak silap saya. Dia ni suka camping. Suka camping depan laut. Boleh Syafiq nak ikut boleh? Syafiq boleh buat apa? Jadi driver boleh? Buat kereta saya boleh? Boleh Syafiq? Allah, Syafiq nak live sama-sama. Request live tu. Boleh Syafiq buat kereta? Ada lesen tak? Glamping kat Stella. Jadi mohon maaf lah kalau ada salah silap macam tu lah. Lebih kurang kan. Lesen aku. Lesen aku. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Ya khair. Jadi terima kasih banyak kepada semua yang join live. InsyaAllah ada rezeki kita buat live lagi lah. Kalau umur panjang lah. Al-Fatihah dibaca insyaAllah. Sekali itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam. Bye.